Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersama kami, saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Selamat Pagi Malaysia. Moga Allah mudahkan segala urusan anda insya-Allah. Hari ini hari yang baru, semangat yang baru. Dah lama saya tak jumpa rakan saya ni. Dah lama kita tidak digantikan. Dan kita kembali membawakan segmen-segmen menarik hari ini. Banyak pengisian yang menarik dan akan tertumpu kepada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China. Jadi kita mulakan dengan pautan berita berkaitan dengan lawatan tersebut, di mana Yang Amat Berhormat telah berkukuh hubungan kerjasama dengan negara China. Nanning adalah menjadi fokus lawatan tersebut. Lawatan kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Nanning mengukuhkan lagi hubungan kerja dua hala di antara Malaysia dan China menerusi Expo China ASEAN ke-20 sebagai platform kesepakatan dan kerjasama dalam berbagai bidang. Dan ia telah berjaya memeterai berbagai kerjasama yang lebih erat di antara kuasa besar itu dengan Malaysia. Okey, dan antara rentetannya juga iaitu kerjasama Malaysia, China buka peluang tingkatkan TVET dan perjanjian kerjasama yang dimeterai sempurna lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Nanning memberi impak positif kepada Malaysia dari segi kepakaran dan juga teknologi. Malah ia juga membuka peluang kepada negara meningkatkan lagi program TVET. Keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia juga semakin meningkat berikutan kestabilan politik yang didukung kerajaan perpaduan. Dan seterusnya, program khas beras putih tempatan BPT edaran ke-38 rangkaian hypermarket terbesar di seluruh Johor, Aeon Big, Aeon Econ Save dan juga Lotus serta TF Value Mart, Pasaraya BS Muazzam dan juga Maidin. Anda boleh dapatkan edaran ke-38 rangkaian ini di semua hypermart pilihan di negeri Johor. Jadi kepada anda yang berada di selatan tanah air, inilah hebahan terkini. Anda boleh dapatkan hebahan ini sepenuhnya di portal berita RTM. Okey, baik. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan imbangi kewangan negara, fokus struktur semula ekonomi negara dan belanjawan 2024 dirancang dalam kerangka ekonomi madani dengan matlamat memberi fokus menstruktur semula ekonomi negara. Timbalan Menteri Kewangan Steven berkata iaitu kerajaan mempunyai pelbagai kaedah dalam mengimbangi kewangan negara. Kekayaan hasil pertumbuhan ekonomi dapat diagih secara adil kepada rakyat sekiranya ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat. Dan usaha memperkasakan golongan berpendapatan sederhana iaitu M40 menjadi agenda utama kerajaan berikutan golongan itu terpaling terjejas semasa pandemik COVID-19. Okey, dan antara yang lain juga iaitu 500,000 wanita disasar carum bawah skim keselamatan sosial suri rumah dan antara perinciannya seramai 200,000 wanita telah berdaftar dan mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah sejak ia berkuat kuasa pada Disember tahun lalu. Bagaimanapun pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial melalui kerjasama Kementerian Sumber Manusia masih giat mempromosikan skim berkenaan agar ia mencapai jumlah sasaran iaitu seramai 500,000 pencarum pada tahun ini. Dan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata program berkenaan perkara itu perlu diperbanyak kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya kepada kaum wanita berkenaan pentingnya skim ini. Ya, kita mempunyai negara yang bukan sahaja mendahagakan tenaga kerja wanita tapi juga sekiranya wanita memilih untuk menjadi suri rumah, pilihan itu tetap ada dan kita perlu juga menjaga keselamatan dan kebajikan mereka. Jadi skim seperti ini sangat penting untuk memberikan perlindungan tambahan kepada golongan yang memilih untuk menjadi suri rumah. Betul, dan insya-Allah skim ini juga dapat membantulah suri rumah sekiranya nak keluarkan duit kan, simpanan sebagainya pun sebagai contoh kita boleh mencarum juga daripada dalam KWSP sebagainya. Jadi memberi kemudahan kepada suri rumah tidaklah menjadi golongan yang ketinggalan. Jangan risau, suami tetap kata okey. Ya, okey. Dan hari ini banyak perkongsian menarik akan kita sajikan kepada para penonton kita. Jadi, Terence, kita nak berhenti berehat seketika? Ya, kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita akan bersama rakan kita di Langkawi. Jangan ke mana-mana. Langkawi masuk sekali lagi dalam Malaysia Book of Records. Kita ketahui kenapa selepas ni. Perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza.
Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Kembali bersama kami. Seperti yang dijanjikan, kita akan ke utara tanah air, ke Pulau Langkawi, di mana Langkawi ini memang dia selalu masuklah buku rekod. Tak kira buku rekod Malaysia buku rekod ke, Guinness buku rekod ke. Langkawi sentiasa akan mencatatkan rekod, tapi apakah agaknya rekod terbaru Langkawi? Ya, kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia, iaitu DJ Yaya. Jaja pula Yaya, silakan. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, waktu sekarang 8.05 pagi. Okey, yang mana kita akan bersama dengan rakan-rakan di studio. Terima kasih banyak-banyak untuk Terence dan juga Raja Sufia. Hari ini bertemankan saya DJ Yaya dalam seleksi pagi secara langsung dari Pulau Legenda Pulau Langkawi. Okey, antara pengkongsian pagi ini adalah Langkawi menempa nama dalam Malaysia Book of Record. Okey, sambutan Hari Malaysia. Peringkat daerah Langkawi menempa nama dalam Malaysia Book of Records MBOR apabila berjaya menghasilkan arca pasir bertemakan logo kemerdekaan terbanyak. Okey, dan sebanyak 37 arca pasir bertemakan logo sambutan bulan kemerdekaan dari tahun 1976 hingga 2023 dihasilkan oleh peserta pada sambutan tersebut di Pantai Cenang. Okey. Pegawai Daerah Langkawi, Dato' Abdul Ghaffar Yahya berkata, acara kali ini adalah hasil kolaborasi antara agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pemain industri pelancongan. Dan kesemua arca pasir tersebut berjaya disiapkan dalam masa 2 jam. Dan sementara itu, penyelaras program Pegawai Pertahanan Awam Langkawi, Kapten Pertahanan Awam Ahmad Syafiqri Darus berkata, logo tersebut dihasilkan oleh 625 peserta daripada 97 agensi di daerah ini. Dan antara yang menarik adalah logo Satu Malaysia yang dibina oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi yang meletakkan beras berwarna seperti hiasan kolam bagi melengkapkan arca pasir mereka. Dalam pada itu, sijil MBOR, arca pasir logo kemerdekaan terbanyak itu diserahkan oleh pegawai MBOR Siti Hajar Johor kepada Ahmad Syafiqri. Okey, dan sebenarnya Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, beberapa acara telah berjaya mencatatkan nama dalam Malaysia Book of Record. Jadi antaranya, kita ada replika jalur gemilang menggunakan dulang telur terbesar, formasi kereta berbentuk jalur gemilang dan juga kek vegetarian berbentuk jalur gemilang terbesar. Wow, hebat kan? Okey, dan itu adalah antara sebahagian yang berjaya menempalah nama pada tahun ini. Dan seterusnya ingin saya kongsikan aspirasi Merdeka Langkawi. Okey, apa itu? Jadi bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Radio Malaysia Langkawi FM tak ketinggalan menganjurkan program Aspirasi Merdeka. Jadi tahun ini Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang dipilih menjadi destinasi penganjuran program dan ia bertujuan mempromosikan radio tempatan itu sebagai sebuah agensi kerajaan yang peka dengan bulan kebangsaan. Okey, antara pengisian program adalah sajak dan kuis kemerdekaan, persembahan oleh penyampai Langkawi FM serta nyanyian oleh penyanyi undangan Luqman Faiz. Bayangkanlah kan, artis datang ke sekolah, mesti meriah, sangat-sangat meriah pada hari tersebut. Okey, dan juga saya nak kongsikan kepada anda di mana penganjuran sukan berbasikal boleh membantu melonjakkan sektor pelancongan di Langkawi. Jadi menurut Timbalan Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA Ahmad Fuad Ciani, penganjuran sebegini dapat memberi limpahan ekonomi kepada komuniti. Malah ia turut menawarkan gaya hidup sihat dan memberi peluang kepada para pengayuh untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam semula jadi di pulau ini. Okey, bagi yang belum datang ke Langkawi, kami maklumkan kehadiran anda ke Pulau Legenda ini. Okey, jangan lupa untuk mendengarkan Langkawi FM menerusi 104.8. Okey, terima kasih dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook kami dan juga YouTube Langkawi FM. Okey, kembali ke Angkasa Puri. Bersama dengan Terence di sana, sangat-sangatlah kita alu-alukan Terence untuk datang juga ke Pulau Langkawi ini. Okey?
Terima kasih Yaya. Setiap hujung tahun pasti saya akan melawat ke Pulau Langkawi dan kali ini mungkin kita akan melihat apakah rekod-rekod baru ni. Tapi nak mencuba kek vegetarian tu saya rasa macam kurang sikit lah. Telur dia tak ada tu macam tak kick. Tapi apa pun, rekod baru, tahniah kepada Langkawi. Seterusnya kita akan bawakan mungkin juga berkaitan dengan kesihatan tadi. Adakah vegetarian ni membantu kesihatan amnya ataupun sebaliknya, itu perkara lain. Tapi kita akan berbincang secara lebih general bagaimana untuk mendaulatkan kesejahteraan rakyat. Pembudayaan masyarakat madani oleh kerajaan termasuklah bertekad untuk menambah baik mutu dan kualiti kesihatan dan rawatan kesihatan terbaik untuk semua rakyat. Jadi kita bersama dengan Dr. Hamidah Ahmad Yusof yang merupakan pensyarah kanan Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Terima kasih Terence, terima kasih RTM juga kerana sudi menjemput saya dari Arsyad Ayub Graduate Business School pagi ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kerana bersama kami. Banyak sebenarnya aspirasi di bawah Malaysia Madani kalau kita lihat yang ingin digagaskan oleh kerajaan perpaduan. Jadi untuk mendaulatkan kesejahteraan rakyat dari segi kesihatan, di mana seharusnya kerajaan bermula? Okey, kalau kita lihat daripada perkataan mendaulatkan kesejahteraan itu pun kita boleh melihat daripada maksud mendaulatkan itu sendiri, melindungi kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kita tengok dari segi kesihatan pula, kita kena melihat dari segi, kalau daripada pendapat saya, dari segi infrastruktur lah. Okey, infrastruktur kena mencukupi. Bila kita bercakap tentang mensejahterakan rakyat, bila kita bercakap tentang RMK 12 ini juga dan Malaysia Madani ini juga, kita perlukan anjakan yang radikal. Dan apabila kita bercakap tentang anjakan yang radikal ini, bermaksud menyeluruh. Radikal ni menyeluruh. Dan Malaysia Madani sendiri adalah berkonsep menyeluruh apabila kerajaan mengambil kira aspek politik, sosial, ekonomi dan juga tata kelola. Jadi kalau dari segi kesihatan, macam saya cakap tadi, infrastruktur dan kena masukkan juga penduduk di luar bandar. Itu lebih penting. Tapi kalau kita lihat dari konteks infrastruktur itu sendiri, masa zaman COVID kita diuji dengan agak dahsyat di mana hospital-hospital penuh dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk meluaskan lagi kapasiti infrastruktur, terutama sekali di luar bandar, di mana mungkin hanya ada klinik-klinik kesihatan ataupun klinik bergerak untuk membantu masyarakat di sana. Apakah yang perlu dilakukan di sini? Okey, kalau dari segi itu, pada pendapat saya, kita perlu melihat dari segi tata kelola. Okey, itu penting. Pemantauan kepada pelaksanaan pelan strategik kerajaan. Malaysia ni telah melalui beberapa siri RMK dan sekarang kita dah RMK 12. Dan rakyat sebenarnya hendak melihat pencapaian itu bukan dari segi peratus tapi dari segi mata kasar. So maknanya contoh, kalau peratus infrastruktur telah dicapai, telah mencapai sasaran, adakah rakyat di luar bandar termasuk dalam peratus itu yang berjaya itu? Contoh, kalau kita kata, kalau saya mengambil capaian internet jalur lebar lah kan, peratus di luar bandar telah mencapai 94%, tetapi masih lagi 41.5 mengalami gangguan perkhidmatan, melibatkan institusi kesihatan juga, pendidikan dan semualah kan. So daripada sini kita perlukan pemantauan dari segi tata kelola untuk mengurangkan ketirisan. Kita berada di RMK 12. Sepatutnya isu ketirisan sumber keuangan kerajaan ataupun tata kelola tidak sepatutnya berlaku. Kita memang tak boleh hilangkan terus ketirisan tu, tapi sepatutnya pembangunan tu kena sejajar. Ya, kan, infrastruktur. Kesihatan masih ada ketirisan, maknanya itu adalah suatu yang agak menyedihkan. Ya, betul. Sebab ia adalah kesejahteraan rakyat. Namun banyak kejayaan Malaysia sejak kemerdekaan mengurangkan keberadaan virus-virus dahsyat seperti TB dan sebagainya dengan program vaksin yang menyeluruh, polio dan sebagainya. Jadi pemvaksinan ini adalah suatu yang berkekalan untuk semua rakyat Malaysia dan percuma. Jadi adalah satu kejayaan. Ubat-ubat juga diberikan dengan harga yang sangat murah. Betul. Berbanding dengan negara-negara lain. Jadi apa yang perlu ditambah baik di mana rakyat akan mendapat kualiti kesihatan yang lebih tinggi meskipun harga dan kos terus meningkat dari segi penambahbaikan infrastruktur, dari segi ubat-ubatan, kos-kos semua aparatus perubatan juga meningkat. Jadi bagaimana untuk kerajaan mengimbangkan kedua ini? Okey, kalau kita nak melihat dari segi yang Terence cakap, ketirisan tu kan, yang seperti saya cakap tu, sebenarnya
kerajaan Malaysia ni, disebabkan kita dah 66 tahun merdeka, kita perlu ada pengkalan data bersepadu. Supaya semua individu di Malaysia ni ada dalam data kerajaan. Dan apabila kita ingin memberi bantuan, macam Terence cakap kan, ubat-ubatan semakin meningkat, apabila contoh, kalau seorang rakyat itu adalah golongan sasar yang perlu diberi bantuan, semua data tu ada dalam pengkalan data bersepadu negara. Buat masa ni tidak ada lagi. Dan saya rasa 2-3 hari lepas ada pengumuman yang kerajaan akan nak buat. Itu adalah satu langkah yang sangat bagus kerana kita tidak mahu bila kita bagi bantuan tu kepada golongan bersasar tu, orang lain yang tidak sepatutnya pun dapat juga. Sebenarnya bila orang lain, yang individu lain yang tidak sepatutnya dapat, dia punya portion tu dah pergi ke sana kan, sedangkan portion tu boleh ditambah baik kepada portion kepada orang yang bersasar. Tu yang bila kita kata bersasar itu, pengkalan data bersepadu itu sangat penting. Dan bukan dari segi kesihatan je semua. Bila data tu semua dah ada, bantuan tu akan menyeluruh. Dan tidak ada lagi lah bila kita nak bagi bantuan kepada rakyat, rakyat kena kemaskini, sila kemaskini, isi borang. Tak perlu lagi kan sebenarnya. Pengkalan data tu adalah sangat membantulah sebenarnya. Dan Malaysia suka melihat kepada negara-negara maju untuk jadi benchmarking. So benda-benda itu sebenarnya yang kita kena lihat. Apa identiti kita, macam mana kita nak terajui. Again, bila kita kata pasal mensejahterakan rakyat ni, mendaulatkan tu melindungi dan memberi hak. Maksud daulat itu sendiri kan. So saya rasa pengkalan data bersepadu tu adalah sangat penting lah. Think tanker kita kan, profesor-profesor negara pun ada menyarankan benda tu. Cuma saya dan ramai lagi ahli akademik mahu melihat benda itu direalisasikan. InsyaAllah yang akan menjadi kenyataan di mana kita melihat pengkalan data sebenarnya wujud, tapi ia adalah dari segi negeri, pengkalan data negeri. Seperti contoh negeri-negeri seperti Pulau Pinang, pengkalan data agak lengkap kerana negeri yang kecil. Di situ sajalah. Perlis kecil kan. Tapi kalau kita lihat pengkalan data di Sabah, Sarawak dan juga mungkin Pahang, kawasan yang luas dan penduduk yang mungkin tidak duduk di bandar semata-mata, itu akan menjadi satu kerisauan lah untuk yang kita panggil bersepadu tu. Bersepadu. Kita kena masukkan semua sekali. Di mana konsep kebertanggungjawab rakyat itu sendiri? Kerana kalau kita lihat kesihatan rakyat Malaysia ni 73% hypertension, 50% obesity dan sebagainya, semua itu adalah masalah kesihatan yang diwujudkan oleh gaya hidup. Betul. Jadi ada unsur tanggungjawab di situ di mana harus kita tekankan. Okey. Sebenarnya untuk mendaulatkan kesejahteraan rakyat ni, kita panggil inklusiviti kan, keterangkuman, pelibatan semua. Saya tahu, kita semua tahu kerajaan memang menjalankan peranan mereka. Badan-badan bukan kerajaan menjalankan peranan mereka. Tetapi rakyat, maknanya ibu bapa, pelajar-pelajar itu sendiri dan komuniti setempat tu perlu terlibat dalam proses membuat keputusan. Penglibatan ni bukan sekadar panggil mereka duduk dan dengar. Tidak. Kita mahu mereka sama-sama memberi idea untuk membuat keputusan supaya mereka tahu apa sahaja yang kerajaan cuba implement adalah dibuat secara kolektif. So di sini kita kena ada 3M lah. Kita mendengar, kita menerima, kita melaksanakan. Buat masa ni saya melihat kadang-kadang kita panggil ibu bapa ataupun komuniti setempat bila datang berbincang, itu adalah sekadar perbincangan. Kita mahu kita betul-betul mendengar idea-idea mereka. Di pihak atas perlu mendengar. Walaupun di pihak atasan kita ada polisi semua kan, tapi kita perlu mendengar juga. Sebab negara ni sentiasa berubah. Rakyat yang melalui semua kesusahan dan kesenangan kan. So mereka ini, suara mereka perlu didengari lah. So lagi satu kita perlu melihat fokus negara. Kalau rakyat yang sihat, rakyat yang sihat sebagaimana. Kita tak nak jangan makan benda manis. Kita kena go for vegetarian. Jangan begini, jangan begitu. Tapi mereka kena faham kenapa. Awareness lah kan, pendidikan tu sangat penting. Itu juga kalau kita benchmarking tadi kan. Kalau rakyat benchmarking dengan rakyat, kalau kita bandingkan dengan negara jiran Singapura, saya kerap bekerja di sana dan melihat bagaimana rakyat bila lunch break saja dia orang akan keluar untuk bersenam. Dia akan mungkin berjogging walaupun panas. Tapi mereka mempunyai fasiliti dan kemudahan untuk bersenam ataupun boleh mandi selepas bersenam dan kembali ke tempat kerja. Jadi pilihan itu saya rasa agak sukar untuk kita wujudkan di sini kerana gaya hidup kita berbeza dengan mereka. Pun begitu, kalau kita rasa itu adalah penting,
kita akan utamakan. Kerana di Singapura kos perubatan sangat tinggi. Betul. Dan seperti yang doktor katakan tadi, bantuan kerajaan itu sangat bersasar pada golongan yang betul-betul memerlukan sahaja. Dan selebihnya tu perlu menanggung sendiri dengan insurans dan sebagainya. Jadi mereka pun sedar perkara ini. Jadi di situ kebertanggungjawaban itu meningkat. Di Malaysia bagaimana untuk kita imbangkan kedua-dua ini, memberikan kos itu suatu menyedarkan rakyat bahawa kos itu adalah tinggi dan juga meletakkan beban tanggungjawab sedikit kepada rakyat agar mereka menanggung beban kesihatan mereka sendiri. Okey. Sebenarnya Terence, sebab kita ni negara sedang membangun tau. So kita kalau sedang membangun ni kos memang sangat tinggilah. Tapi sebenarnya negara yang sudah membangun pun rakyat dia pun merasa kesusahan tu juga kan. Cuma bila kita sedang membangun, kita sebenarnya sedang mencari identiti negara kita sendiri. Kalau Terence kata kita nak meletakkan beban tu kepada rakyat, saya melihat bukan rakyat secara individu. Kita pergi kepada organisasi. Di Malaysia bukan tak ada. Kalau company yang seperti MNC atau GLC semua tu, dia ada gym diorang sendiri. Ya, betul. Tempat mandi, maknanya during lunch diorang boleh pergi. Tak ada masalah. Saya pernah bekerja. Kan? Tapi bukan semua company. Sebab Malaysia ni, bila kita kata negara sedang membangun, semuanya profit oriented. Kita tengok profit. Nanti kalau macam buat gym, kita ada satu masalah trust yang employee akan pergi ke gym je. Tak buat kerja. Itu pun satu juga masalah trust. Mentality juga yang kita nak kena didik, awareness kan. Tapi masalahnya kantin lebih sedap. Ya. Malaysia kalau time lunch kantin, kalau Jumaat shopping. Macam tu. Jadi itu adalah isu-isu mungkin gaya hidup yang boleh kita kurangkan, kita sedar apakah kesannya kepada kesihatan kita. Tapi dari segi kerajaan, sekali lagi kembali kepada kerajaan yang ingin wujudkan sistem kesihatan yang lebih bermutu, yang lebih bersasar. Bagaimana untuk mereka melibatkan komuniti setempat? Sebab kita sedar bahawa wujudnya satu jurang di antara pantai barat, pantai timur, Sabah Sarawak. Komuniti setempat boleh membantu. Organisasi-organisasi setempat boleh membantu kerajaan. Bagaimana untuk melibatkan mereka? Okey. Bertuahnya Malaysia ni, kita ada NGO. Dan company pula kita ada CSR. Semua berlumba-lumba untuk CSR. Dan CSR ni adalah sebahagian daripada SDG, Agenda 2030 kan. Semua nak kena ada program ini untuk menepati kriteria SDG. Bila kita kata nak melibatkan komuniti setempat, kita kena panggil komuniti setempat ni lah, duduk bersama orang yang daripada industri ataupun pakar-pakar untuk berdialog. Tapi ini adalah tanggungjawab semualah. Maknanya kalau di kampung, ketua kampung, Tok Batin, kita kena selalu panggil untuk dialog. Dan sebenarnya dialog ni, dia macam anak juga tau. Kita kena selalu cakap banyak kali. So, perkara ini, dialog ini kena berterusan. Kita tak boleh contoh kalau macam saya ambil contoh kita berkempen untuk recycle. At one point je recycle tu, lepas tu kita dah tak pergi ke komuniti, kita lebih kepada TV, iklan. Sepatutnya kita kena sentiasa pergi ke komuniti supaya mereka faham. Kerana contoh kan, kalau kita tengok di bandar, sometimes orang faham. Tapi di kampung-kampung, kadang-kadang fasiliti atau infrastruktur tu disalahgunakan. Infrastruktur tu government memang dah sediakan, tak ada masalah, cukup. Tapi bila tak ada awareness, orang akan salah gunakan sebab mereka tidak faham. Samalah bila kita panggil komuniti setempat untuk kesihatan, mereka kena tahu dari segi aspek bagaimana menjaga kesihatan. Sesimpel benda pun kita boleh ajar. Basuh tangan, baju kena tukar, kena kerap mandi, macam tu kan. Itu semua perlu diajar. Kita tak boleh ambil ringan lah tentang kesihatan diri sendiri. So bila diri sendiri terjaga, dia akan jaga keluarga. Bila jaga keluarga, dia akan jaga masyarakat. Seperti yang kita katakan, pendidikan bermula daripada rumah. Itulah dia, daripada rumah, individu, ibu bapa. Di sini kita dapat lihat bahawa satu sistem yang menyeluruh perlu diwujudkan, perlu digerakkan bukan saja di peringkat tertinggi tapi juga di peringkat akar umbi untuk membantu rakyat benar-benar memahami bahawa mendaulatkan kesejahteraan rakyat adalah satu kepentingan untuk kerajaan Malaysia Madani. Betul. Kata-kata akhir daripada doktor sebelum kita akhiri segmen ini. Okey, boleh saya simpulkanlah untuk hari ini mendaulatkan kesejahteraan rakyat. Kita perlu ada pengkalan data bersepadu untuk menolong golongan sasar ni secara betul. Kedua, kerajaan atau penggubal dasar atau pelaksana perlu mengamalkan 3M lah, mendengar, menerima dan melaksanakan dengan betul.
dan pemantauan untuk mengelakkan ketirisan. Dan akhir sekali, saya berharap Malaysia ni sebenarnya kena melalui satu reset. Kita perlu melihat fokus dan apa identiti kita sebagai sebuah negara merdeka, supaya kita tak nak letak benchmark negara maju ataupun negara jiran, itu benchmark kita, tanpa mengetahui kenapa kita nak kejar benchmark tu. Kenapa kenapa kita nak GDP kita tinggi ni? Kenapa? Begitu. Sedangkan rakyat tidak tahu apa pentingnya GDP. Sebab masih lagi ada rakyat yang tidak faham kita mencapai GDP yang kita nak, tapi dia masih lagi bukan dalam GDP tu. Bukan semua. Maknanya inklusiviti tu tiada lagi. Tidak sepenuhnya. Macam tu. Jadi ini adalah suatu pesanan yang sangat bernas, yang harapan saya semoga kuasa-kuasa yang perlu mendengar. Terima kasih, dan Doktor. menerima. Terima kasih, Doktor. Dan menerima. Mendengar dan Terence. menerima. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke Pulau Pinang untuk Karnival Haiwan Kesayangan. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan setugas Syamila Rastam yang telah bersedia di sana. Silakan. Baiklah, terima kasih. Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP akan mengadakan Karnival Haiwan Kesayangan pada 30 September ini bertempat di Design Village Batu Kawan. Pelbagai aktiviti turut akan diadakan. Jadi untuk memperincikan lagi mengenai Karnival Haiwan Kesayangan ini, saya kini bersama dengan Setiausaha Bandaraya MBSP iaitu Tuan Badrul Amin. Jadi Tuan boleh ceritakan mengenai karnival yang akan dijalankan ini dengan objektifnya sekali. Okey. Program ni kita adakan sempena sambutan Hari Majlis Hari Bandaraya yang keempat. Jadi pelbagai program kita adakan pada tahun ini. Salah satunya adalah program Karnival Haiwan Kesayangan yang mana kita akan adakan pada 30 hari bulan September di Design Village Batu Kawan. Okey, antara matlamat yang kita akan adakan program ini adalah bertujuan untuk menerapkan sifat tanggungjawab kepada pemilik haiwan kesayangan, terutama yang memiliki haiwan anjing dan juga kucing. Jadi kita nak mereka memahami apa itu erti tanggungjawab. Dia bukan saja memberi makan, tetapi dia kena tahu aspek-aspek kesihatan, aspek-aspek kebersihan, penjagaan, dan paling penting adalah mematuhi undang-undang yang ada di MBSP. Jadi dengan ada program ini, kita harap mereka dapat memahami dari aspek ketanggungjawab ke atas haiwan mereka, meliputi daripada kesihatan dan juga dari segi kebersihan dan juga yang kacau ganggu. Kerana mesti orang marah. Dan juga masalah dari segi pelesinan. Jadi kena ada lesen bila kita nak jaga haiwan ni. Jadi untuk membolehkan program ni mencapai matlamatnya, so kita akan ada pelbagai aktiviti. So kita telah merangkakan lebih kurang 8 aktiviti. Antara aktiviti yang paling menarik adalah dipanggil Full-Roton, iaitu larian bersama haiwan kesayangan sepanjang 1.7 km di Jalan Kasia Barat 2. Okey, yang ini merupakan satu aktiviti yang tidak pernah diadakan di mana-mana PBT, dan MBSP merupakan majlis perdana pertama kita adakan larian Full-Roton, iaitu larian bersama haiwan kesayangan anjing yang dijangkakan lebih kurang 100 ekor anjing dan juga bersama pemilik pada hari tersebut. Kita harapkan lebih ramai dapat hadir. Okey, itu antara aktiviti yang pertama yang kita ingin ketengahkan. Di samping pelbagai aktiviti lain, contohnya aktiviti pertunjukan K9 oleh PDRM dan juga aktiviti pertandingan hero kampung ataupun kucing bakar kampung kucing kampung. Okey, dan lain tu macam biasalah, kita ada pameran, kita ada daripada agensi luar yang akan adakan pameran pelbagai untuk memberi sambutan lebih hangat di karnival haiwan kesayangan pada 30 hari bulan di Design Village Batu Kawan. Jadi akan diadakan bermula pada 6 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Jadi baiklah Tuan, bagaimana dengan sasaran daripada segi pengunjung dan juga lain-lain? Okey, kita mensasarkan seramai 1,000 orang, di mana kita mensasarkan untuk pemilik anjing seramai 100 orang dan kucing seramai 30 orang. Jadi kita mengharapkan lebih ramai akan datang, di samping orang awam, di samping bukan sahaja pemilik anjing dan juga pemilik kucing, kita juga orang lain akan dapat hadir ke ini. Jadi kita mensasarkan lebih daripada 1,000 orang untuk hadir pada 30 hari bulan ini. Jadi saya harapkan lebih ramai yang datang pada hari tersebut.
Jadi baiklah, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami. Saya dengar pun macam tak sabar nak pergi, pelbagai aktiviti ada di sana. Jadi orang ramai di sekitar Pulau Pinang khususnya jangan lupa datang ke Design Village Batu Kawan untuk sama-sama menyertai karnival ini pada 30 September nanti. Jadi itu dulu yang dapat saya bawakan kepada anda. Kembali kepada rakan kita di studio. Terima kasih. Pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963 (MAC3). Antara komitmen yang diterjemahkan termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Sementara penyerahan kuasa kawal selia elektrik dinyatakan dapat ditamatkan menjelang Januari 2024. Melalui penyerahan kuasa ini, Kerajaan Negeri Sabah memiliki wewenang untuk mengawal selia bekalan gas dan elektrik berdasarkan kepentingan negeri Sabah. Itu dia adik-adik kita yang comel kan. Tengok wah dahsyat, bersemangat ya adik-adik kita bersilat di pagi hari. Kita pun nak tahu juga bagaimana adik-adik ni mereka berlatih dan sebagainya. Dan kalau boleh saya nak kongsi kepada anda, tak lama lagi akan berlangsungnya Festival Seni Silat Asli Gendang Baku dan Nusantara Berkeris 2023. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya kenalkan di sebelah saya Cikgu Rizal Husin merupakan Ketua Pengarah Program dan juga Cikgu Zulfaka Hazri merupakan Setiausaha Program. Assalamualaikum. Okey, jadi cikgu, comelnya adik-adik tu kan di lingkungan usia berapa tu? Mereka ni dalam lingkungan daripada 7 tahun.
Okey, sehingga sebenarnya kita boleh buat daripada 6 tahun sebagai pengenalan, tapi 7 untuk kategori kanak-kanak 7 hingga 12 tahun. Kita akan, lepas tu kita ada yang sekolah menengah tadi kan. Sekolah menengah kita daripada 13 tahun hingga 17 tahun lah. Sebab tu ada kategori yang kita akan pertandingkan untuk edisi kali ini. Untuk festival kali ini. Ya, festival kali ini. Okey. Dan kalau dari segi latihan kan, sebab saya rasa macam di usia yang kecil tu kan dia tahu bagaimana gerak-geri ni kan sangat lincah kan. Betul. Jadi dari segi latihannya bagaimana? Untuk usia anak-anak kita ni 7 tahun, kita kena sekerap yang mungkin. Sebab kita nak membina muscle memory. Dalam seni tu kan, dia kena badan, tangan semua tu. Kalau dia hafal saja, dia akan boleh hilang kan. Kalau kita buat kerap, contoh bila ada pertandingan saja, kita akan buat setiap malam lah. Tapi dalam tak lama lah, 1 jam setengah saja. Tapi kena ada yang berulang-ulang, baru anak-anak kita yang di sekolah rendah ni, dia cepat tangkap. Kalau kita macam orang dewasa, dia lain sikit kan. 3 hari, 2 hari, dia boleh perform. Anak-anak kita ni, kita kena buat setiap hari. 1 jam setengah setiap hari, baru dia okey. Dan perfect lah, insya-Allah lah. Betul. Itu yang kita buat selalu lah. Jadi kalau selalu juga dia macam, yalah budak-budak ni kan dia macam span kan. Ya, betul. Jadi gerak dia agak ni lah kan, dan juga ingatan dia pastinya. Okey, jadi cikgu juga mungkinlah kongsi kepada para penonton lah berkenaan dengan festival yang akan diadakan tak lama lagi ni, berkaitan dengan yang pertama sekali Festival Seni Silat Asli. Ya. Cikgu, kita akan buat 2 hari, iaitu pada 30 September dengan 1 Oktober. Hari pertama tu kita akan buat kejohanan seni silat yang kita tengok tadi lah. Kan salah satunya daripada kanak-kanak, remaja. Lepas tu hari keduanya kita akan buat pertandingan gendang. Pertandingan gendang juga sekali. Kita akan buat dekat Summit USJ. Dan insya-Allah kita cuba target dalam 50 participation, tapi alhamdulillah setakat sekarang yang orang yang kita collect participation kita lebih daripada expectation kita lah. Alhamdulillah memberansangkan lah. Memberansangkan. Cikgu, alhamdulillah. Okey, jadi Cikgu Rizal, kalau kita nak tengok kan tadi apa yang masukkan dengan silat asli itu sendiri, sebab kalau kita tengok ada macam-macam jenis silat kan. Apa yang dimasukkan dengan silat asli? Baiklah, bila kita cerita pasal silat asli ni, dia kembali kepada seni silat yang ada di Semenanjung Tanah Melayu dan Malaysia lah. Sebab yang kita pertandingkan di sukan tu hanyalah silat baku. Maknanya pergerakan tu dah dirancang untuk minit yang tertentu dan berapa jurus dia kena buat. Tapi pengkayaan silat ni tidak terbatas di situ. Kita di Semenanjung ni, di Tanah Melayu ni, silat kita dia ada jenis hampir 400 jenis. Jadi bagaimana kita nak asimilasikan silat tu? Itu yang kita, dan setiap silat ni dia berasal daripada kawasan, dia origin dia, kalau orang panggil leluhur lah. So setiap silat sini dia ada cara buka kaki dia begitulah. Bunga dia ada jatuh bunga tu dia menyembunyikan gerak dia. Ada bunga tu memang maksud dia bunga. Jadi kita sekarang ni kita nak kembalikan kepada silat asli kita, nak kembali popularkan silat asli ni. So anak-anak kita yang di bawah ni dia tak lupa. Saya dia kerja pada sukan tu, kita kena sematkan ke hati mereka ni silat kita kaya lagi. Sebenarnya banyak lagi khazanah silat kita yang kita perlu ketengahkan kembali. Betul. Jadi atas asas itu yang kita akan buat. Untuk kejohanan begini silat asli ni. Itu je. Siapa lagi kalau bukan kita kan yang akan meneruskan lagi silat asli itu sendiri kan. Okey, dan cikgu juga mungkin boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan penganjuran selain daripada tadi mungkin kita boleh tanamkan rasa tentang bagaimana sebenarnya untuk kita menghargai dan juga bagi mewarisi generasi akan datang tentang silat ini. Apa lagi antara manfaat lain yang akan kita perolehi sekiranya kita memberi peluang pada anak-anak kita untuk menyertai silat? Yang ni saya suka. Okey. Dia selain daripada dia kita cakap pasal apa kesan tidak langsung ni lah kan. Kira budak-budak dia bila dia datang training dengan kita, dia participate dengan rakan-rakan sebaya dia develop this satu perasaan yang macam dia macam dia lebih resilient, lebih tahan lasak. Kan? Jadi bila dia pergi sekolah, dia macam hati dia tu dia nak pulang ke latihan silat ni. Dia nak jumpa kawan-kawan ni kat situ. Jadi kat situ kita boleh bentuk salah satu tabiat sihatlah untuk mereka ni. Kan? Jadi selain daripada itu disiplin. Disiplin tu memang satu benda yang besarlah daripada yang kita dapat. Dan macam saya cakap tadi awal-awal tadi, dia ketahanan lasak dia tu.
betul. Tak adalah macam kalau kita tengok kan lemah semangat je. Lemah semangat. Gitu kan? Maksudnya mungkin diorang terdedah lebih kepada televisyen atau penggunaan gadget. Tapi selain daripada itu banyakkan pergerakan kan. Pergerakan tu supaya ia dapat memberi kemudahan pada anak-anak juga jangka masa panjang kan juga kan dari segi kesihatan dan sebagainya. Okey, dan antara yang lain juga selain daripada festival seni silat asli, kita ada gendang baku. Gendang baku, apa yang dimaksudkan dengan gendang baku tu, cikgu? Dia begini. Macam saya kata, kita nak kembali kepada beberapa acara yang core-nya di Malaysia. Okey. Salah satunya kita terkenal dengan gendang kita. Gendang baku ni dia kata gendang yang solo. Okey. Dalam kita punya alam Melayu ni, kita tak tahulah asal usul gendang ni, sebenarnya gendang silat ni. Gendang silat ni kita tak tahu asal usul. Cuma kita nampak daripada kita punya leluhur dia ada dua jenis persembahan. Kalau silat tu dia mesti ada gendang. Kalau kita tengok kita perang kan, mesti ada gendang. Pukul gendang tu bawa lawan kan. Dia bawa lawan tu. Satu dia cara nak naikkan semangat. Okey. Naikkan semangat. Betul-betul. Dan bila kobar-kobar kan. Ya, tang-tang kita punya jantung ni adrenalin ni akan naik kan. Betul. So setiap persembahan silat tu dia kalau diiringi dengan gendang, anak kita automatik akan berubah, akan dia lebih naik lah. Kata orang naik share lah kan. Kata mudahnya lah kan. Kata mudahnya. Tetapi kan kita tak perlu tinggalkan kita punya kesenian ni, kita lengkap. Seni keras dia, seni halus dia. Dan kita kena faham kenapa gendang ni dia origin kat kita. Sebab zaman dulu gendang ni dikatakan di istana. Ya. Tapi kita tengok ada 4 negeri di Malaysia ni masih mengamalkan sampai sekarang. Dia guna nobat. Kan ada kena nobat. Nobat ni beza dengan gendang silat ni ada 2. Satu nobat tu untuk istana, gendang silat untuk orang bawahan. Beza dia satu je. Okey. Instrumen yang main tu satu, serunai. Kalau di istana kita guna nafiri. Nafiri. Betul. Nafiri kan besar sikit. Yeah. Kalau kita di gendang silat kita pakai serunai. Dan setiap serunai tu dan nafiri ada beza dia. Yang kasut mulut tu dah panggil ada nama dia, serombong dia dan nama dia. Dan permainannya dalam lagu rakyat. Kalau di istana, dia nobat tu mesti ada layang, dia panggil layang mas. Lagu-lagu yang keistanaan. Itu sebab budak anak tak tahu ni. Jadi kita nak kena ambil inisiatif untuk kembalikan kenapa kita kena buat gendang ni. Gendang baku kalau main solo. Gendang ada 2 jenis. Satu gendang ibu, satu gendang anak. Kecil kan? Beza dia, gendang ibu ni dia besar dan kecil. Dia panggil dia panggil Pak Bam. Itu nama dia. Pak Bam nama saya. Itu gendang tu semua orang tak tahu. Jadi kita nak komersialkan balik pertandingan ni sebab kita nak bagi informasi sebenarnya. Tapi kalau aku cakap dia orang tak faham kan. Kita buatlah pertandingan kembali. Baru faham. Itu hasrat kita. Itu dia. Untuk kita menyampaikan informasi ni kita kena buat pertandingan lah. Baru orang semua boleh tengok kan, boleh tengok, boleh dengar, boleh membezakan benda-benda ni. Okey, dan kita ada satu lagi iaitu Nusantara Berkeris 2023. Jadi mungkin Cikgu Zulfaqar boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi bila akan diadakan dan di mana. Okey, yang ni dia kesinambungan daripada yang program seni yang gendang kita ni. Kita akan buat yang ni dekat UM. Pada minggu depan juga. Seminggu selepas kita buat program festival seni ni, kita akan buat terus minggu depan pada 7 Oktober. Kan? Dan yang ni kita akan buat di Universiti Melaya, Dewan Semarak. Kan? Jadi yang ni ada a series of event, chain of event. Kita akan buat juga pameran. Dan dalam pada tu juga kita akan selit-selit juga kursus keris. Untuk orang awam dan juga untuk ahli gayung itu sendiri, ahli silat yang sini. Antaranya kita perkenalkan balik macam mana proses keris tu. Macam mana kita kenal balik daripada hulu sampai ke pangkal kerisnya, yang mana ekor cicaknya semua, dan cara macam mana kita nak cuci keris tu. Dan kita nak buang semua segala persepsi-persepsi negatif pasal keris ni. Jadi kita ajar balik macam mana caranya, macam mana orang Melayu dulu dan macam mana alternatif moden untuk kita cuci pakai bahan-bahan yang moden sekarang lah. Wow. Okey, jadi mungkin Cikgu Riza boleh wawarkan sekali lagi untuk orang ramai turut hadir menyaksikan. Kita ada beberapa ni festival
seni silat asli, Genah Baku dan juga Nusantara Berkeris. Ini sambungan ni. Ada 3. Jadi insya-Allah boleh wawarkan sekali lagi. Baiklah, sekali lagi kita memanggil semua anak-anak kita dan pada penggiat silat asli, silat seni dan gendang baku dan mereka yang belajar keris. Kita ada 2 festival. Pertama 30 dan 1 Oktober di Summit USJ. Dan kedua kita akan buat di Universiti Melaya minggu depannya dengan seni keris, dan kita buka pada semua orang yang nak belajar keris. Tak kisahlah pandai keris tak pandai keris, penggiat seni tak penggiat seni, rasa nak belajar keris, datang join kita sebab kita ada belum tutup lagi tarikh penjagaan. Ada seminggu lagi. Semua boleh hantar lagi penyertaan. Marilah bersama kami. Ya, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Cikgu Rizal Husin merupakan Ketua Pengarah Program dan juga Cikgu Zulfaqar Zahri merupakan Setiausaha Program. InsyaAllah moga dimudahkan segalanya. Amin. Ya, dan moga yalah kalau kita tengok kan, moga sentiasa memberi informasi lah kepada masyarakat berkenaan dengan seni silat asli, Genah Baku dan juga informasi tentang keris itu sendiri penting untuk generasi-generasi akan datang. Baik, seterusnya para penonton, kita akan beralih ke SPM sana sini. Kita bersama dengan Terence. Silakan Terence. Terima kasih Sufi, dan seterusnya kita mulakan sana sini dengan melihat apakah perkembangan terkini Starlink Borneo. 2 satelit Starlink sudah pun dipasang di Bauh dan Julau Sarawak bulan ini, yang menjadikan 7 satelit Starlink sudah dipasang setakat ini, termasuk di Johor, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata pihaknya akan memasang 3 lagi satelit Starlink di Sabah dan sedang mengenal pasti lokasi yang bersesuaian. Kos bagi 1 unit peranti Starlink berspesifikasi tinggi bernilai lebih RM11,000. Dan seterusnya, pembangunan sekolah usahawan di negara ini akan dibincang secara lebih terperinci antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia Angkasa dan juga Kementerian Pendidikan dalam tempoh yang terdekat. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi pendedahan pelajar dalam bidang keusahawanan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerjaan makan gaji dalam sektor awam dan swasta. Malah langkah berkenaan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada generasi seterusnya. Industri halal berpotensi besar termasuk farmaceutical, kosmetik, perkhidmatan dan pelancongan. Sektor itu jelas pengerusi Matrade mampu meningkatkan mutu ekspor Malaysia. Ia semakin berkembang pesat sekaligus berpeluang menembusi pasaran antarabangsa. MIHAS tahun ini memberikan penekanan khusus kepada agenda membantu pemain industri tempatan serta antarabangsa. Penekanan dari segi inovasi dan inisiatif mampan bagi menerajui pertumbuhan kukuh ekonomi halal. Dengan itu kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Perumahan inklusif Madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan seterusnya kita meninjau Asia Pacific Youth Folklore Festival 2023. Kita bersama dengan tetamu saya, Encik Muhammad Azan Mat Amir, Datuk Bandar Petaling Jaya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Dan kita akan mulakan dengan sedikit mukadimah kepada festival ini yang bakal bersama di Auditorium MPPJ Civic Hall, Seksyen 52, Petaling Jaya. Okey, Assalamualaikum. Pertamanya terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di Petaling Jaya. So, Majlis Bandaraya Petaling Jaya insya-Allah pada tarikh 21 September sehingga 26 September kita akan menganjurkan sebuah program iaitu First Asia Pacific Youth Folklore Festival 2023. Ini adalah satu program dengan kerjasama pihak Council of Organisation of Folklore, Festival and Folk Arts ataupun dipanggil CIOF Malaysia. So dengan kerjasama CIOF, dan kita membawa persembahan-persembahan kebudayaan rakyat ni daripada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dan insya-Allah kita telah pun dapat pengesahan daripada 12 buah negara untuk turut serta dalam folklore kita pada tahun ini.
Jadi apakah sebenarnya penyertaan Malaysia, agama Malaysia sudah pun semestinya terkenal dengan pelbagai cerita-cerita dan juga warta rakyat yang boleh dipersembahkan dalam festival seperti ini di peringkat Asia. Jadi apakah yang akan dipersembahkan oleh penyertaan setempat? Okey, untuk penyertaan daripada Malaysia, kita sebenarnya menampilkan pelajar-pelajar sekolah. Kerana folklore kita pada tahun ini adalah berkisar kepada youth belia yang kita kategorikan di umur 16 hingga 35 tahun. Dan dalam konteks ini kita menampilkan pelajar-pelajar sekolah di sekitar Petaling Jaya. Kita ada 5 buah sekolah seperti di SMK Damansara 1, Seksyen 8 Kota Damansara, Sipak, Sekolah Perempuan Seri Aman dan juga Sekolah SMK Taman Datuk Arun. Jadi mereka ini akan mempersembahkan kepelbagaian budaya etnik yang ada di dalam negara kita Malaysia. Dan menarik turut dipersembahkan artis-artis tempatan seperti Ella, Fredo Flybaits, Datuk Hatan, Datuk Awi dan Ziana Zain. Betul. Itu adalah pada acara kemuncak kita yang akan kita adakan pada 24 September nanti, di mana ada konsert. Kita nak membawa seramai orang datang ke Petaling Jaya. Selain pada yang kita kata folklore, yang kita menampilkan daripada 12 buah negara, kita bawa juga artis-artis. Pada 24 bulan, kita ada Datuk Awi, kita ada Datuk Hatan, kita ada Ella, kita ada Ziana Zain dan penyanyi yang lama masa zaman kita kecil-kecil, Fredo. Dengan kumpulan Flybaits. Fredo dan Flybaits, ya memang. Semuanya otai-otai, legenda-legenda dalam industri muzik tempatan. Jadi bagaimana untuk orang ramai terlibat sama festival yang akan berlangsung dari 21 hingga 26 September ini? Okey, sebenarnya memang kita welcome, kita menjemput seluruh penduduk Petaling Jaya dan Lembah Kelang itu sendiri, ataupun kalau boleh satu Malaysia datang ke program kita, kerana kita ada menampilkan beberapa acara, antaranya pocket show. Tadi saya ada sebut 5 buah sekolah, maknanya kumpulan kebudayaan yang 22 kumpulan ini akan membuat persembahan di sekolah-sekolah untuk khusus kepada budak-budak sekolah. Dalam masa sama, mereka juga akan menampilkan kebudayaan mereka di laman MPBJ, iaitu laman ataupun di hadapan pejabat MPBJ itu sendiri. Itu di segi pocket show. Kemudian kita ada juga pertandingan PJ Best Tari, di mana kita terbuka kepada penyertaan pada kumpulan-kumpulan tarian kategori terbuka dan kategori kanak-kanak sekolah. Setakat ini kita dapat penyertaan yang sangat menggalakkan. Ada lebih 20 lebih grup tarian terbuka akan mengikuti penyertaan ini, dan juga kanak-kanak sekolah ada 11 grup, saya difahamkan. Kemudian kita ada juga seminar kejaya seni. Kita menampilkan di golongan academician, pengamal-pengamal profesional. Kita nak beri ruang kepada pengunjung untuk mengetahui apakah kejayaan yang ada dalam bidang seni dan budaya di dalam negara kita ini. Dan ini ada melibatkan Universiti IPTA, terutamanya UiTM. Dan kemudian kita ada juga demonstrasi masakan tradisional dan kraft tangan daripada lokal dan juga antarabangsa. Dan kita ada juga pameran dan jualan kraft tangan. Dan ada seperkara lagi yang saya ingin kongsikan. Kita juga akan adakan apa yang kita namakan sebagai Petaling Jaya International Art Conference 2023 dan Mayor NCT Managers round table discussion. Kita ambil kesempatan ini, kita panggil jemput mayor-mayor ataupun datuk-datuk bandar daripada luar negara untuk datang dan berbincang, bertukar-tukar fikiran. Kita mungkin ada best practices di suatu tempat yang boleh kita bincang dan boleh kita adopt untuk kita amalkan di kawasan local council masing-masing. So ini antara aktiviti-aktiviti yang kita adakan, dan orang ramai kita jemput untuk mengetahui dengan lebih lanjut perkara ini dalam kita punya website MBPJ. Jadi laman sesawangnya sudah terpapar di skrin anda sebentar tadi. Sila lawati laman sesawang tersebut untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang siapakah yang akan turut serta, penglibatan daripada negara-negara di seluruh Asia Pasifik, dan juga bagaimana anda boleh turut serta. Adakah mereka boleh memilih hari apa untuk melawat, ataupun secara lebih baik untuk melawat
secara total. Ya, memang kita asal kita nak ramai orang datang ke PJ. Jadi kalau boleh janganlah pilih-pilih. Maknanya kalau boleh datang ke semua program atau cara yang telah pun kita tentukan untuk kita laksanakan pada tahun ini. Jadi apakah harapan Datuk Bandar sendiri untuk festival ini? Harapan saya macam saya sebut di awal tadi, kita nak tarik orang datang ke Petaling Jaya kerana kita nak memberitahu kepada masyarakat bahawa PJ Petaling Jaya adalah sebuah kota seni. Telah pun diangkat sebagai sebuah kota seni oleh Kerajaan Negeri Selangor. Jadi kita nak menyemarakkan seni dan insya-Allah melalui cara ini orang akan datang ke Petaling Jaya, akan membantu untuk meningkatkan ekonomi penduduk-penduduk Petaling Jaya itu sendiri dan ianya akan memberi kebaikan bukan saja kepada Petaling Jaya sebenarnya, kepada kawasan sekitar di Lembah Kelang dan sebagainya. Jadi harapan saya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Apakah aspek-aspek seni lain yang ditekankan dalam bandar PJ itu sendiri? Macam mana tadi? Aspek seni lain. Aspek seni lain. Sebenarnya kita selain daripada folklore yang kita adakan, kita juga sebenarnya ada ada grup-grup tertentu teater yang pun nak menggunakan PJ sebagai lokasi mereka. Ada juga beberapa artis yang telah pun menghubungi kita untuk menjadikan PJ sebagai tempat untuk mereka memaparkan kegiatan seni mereka dan sebagainya. Seni ini adalah satu perkara yang amat luas. Kadang-kadang kita seni bila kita cerita menyanyi saja, menari saja, sebenarnya banyak lagi. Banyak seni. Even kalau orang kata memasak itu pun seni. So dalam program kita pada folklore ni kita ada juga demo tentang memasak. Itu juga adalah seni. Jadi sebenarnya di Petaling Jaya kita menyemarakkan seni. Dan seperti saya kata, seni itu luas dan kita menggalakkan bukan saja benda ini datang pada MBPJ, tetapi daripada player-players yang berada di luar sekiranya ingin bekerjasama dengan pihak MBPJ nak menyemarak, menyuburkan kawasan PJ ini sebagai kota seni, sangat-sangat kita alu-alukan. Ya, dan banyak studio sebenarnya di sekitar PJ yang beroperasi. Bukan saja studio nyanyian semata-mata, tapi juga studio tarian dan semuanya adalah juga berkonsepkan kebudayaan. Ya. Betul. Dan studio-studio ini beroperasi di seluruh PJ. Jadi sembangnya PJ merupakan satu bandar seni dan kena dengan tema yang dibawakan, Art and the City, Economic, Social, Environmental Transformation towards Sustainability. Terima kasih kita ucapkan Tuan Datuk Bandar kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dan selamat berjaya dalam penganjuran festival ini. Terima kasih. Dan seterusnya kita akan ke Kuantan Pahang bersama dengan Rozihanis Abdul Rahman untuk pertubuhan pusat pemulihan dalam komuniti yang melatih pelajar OKU untuk berdikari. Kita bersama dengan Rozi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelbagai usaha digerakkan dalam memastikan orang kurang upaya OKU juga mampu untuk hidup berdikari sama seperti insan normal lain. Dan hari ini saya akan berkongsi mengenai inisiatif oleh pihak Pertubuhan Pusat Pemulihan dalam Komoditi PPDK Kompleks Penyayang Kampung Tiram Kuantan. Saya kini bersama pengerusinya Puan Syahira Yahya. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah inisiatif yang digerakkan dan bagaimana ia dapat membantu pelajar di sini untuk hidup berdikari. Baik, inisiatif yang digerakkan oleh PPDK ini adalah dengan memastikan mereka, anak-anak ini yang digelarkan pelatih, dapat menguruskan diri dan berdikari. Jadi apabila mereka masuk ke sini, mereka dapat menguruskan diri seperti makan, pengurusan dalam bilik air, membolehkan mereka untuk bersekolah di sekolah aliran biasa ataupun apabila sudah cukup umur dan mampu, mereka juga boleh bekerja di luar sana. Jadi inisiatif ini digerakkan oleh seorang penyelia dan juga 6 petugas di PDK ini sejak 2010. Dan saya dimaklumkan mengenai inisiatif mengenai membantu mereka untuk menjana pendapatan. Jadi mungkin boleh kongsikan. Jadi baik, setiap pelatih PDK akan mendapat allowance PDK, allowance OKU. Jadi kepada pelatih yang telah dilatih, 5 orang yang terpilih ini melayakkan mereka untuk mendapat EPC, allowance pekerja cacat, dengan membuat projek pembangunan ekonomi sendiri. Seperti di PDK Kompleks Penyayang ini, iaitu projek lipat kain.
Prolika, di mana projek lipat kain ini sesuai dengan keupayaan mereka berbanding bekerja di luar. Mereka boleh lipat kain dan gosok baju dengan kadar yang minimum iaitu serendah RM2 sekilo dan juga RM2 sehelai, membolehkan mereka mampu menjana pendapatan hampir RM700 dengan RM450 itu diberi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Jadi macam mana orang di luar sana yang kekangan masa untuk melipat kain, macam mana diorang nak hantar pakaian ke sini? Boleh hubungi kami di Facebook PDK Kompleks Penyayang Kuantan. Juga boleh hubungi saya di talian 013-690-1055, atau mereka yang berada sekitar Kuantan terus datang di bangunan Kompleks Penyayang Kampung Tiram, Indra Mahkota. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu. Dan untuk anda yang kekangan masa, tak ada masa nak lipat pakaian, jadi boleh hantar pakaian anda ke PPDK di Kampung Tiram Kuantan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan. Langsung untuk cerita pagi dari Pahang, kita kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Rozianis dari Kuantan, Pahang. Kita kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawakan topik yang berkisahkan keusahawanan. Ya, kalau tadi tu kita cerita tentang tak sempat nak lipat baju, boleh hantar tapi jauh sangat saya nak hantar tu. Okey. Lebih baik lipat sendiri. Lipat sendiri je lah. Kalau dari KL nak hantar ke Kuantan. Jauh perjalanan tu. Okey, dan seterusnya kita nak bercerita tentang manfaatkan ruang dan juga cipta peluang. Sebenarnya kalau kita tengokkan ramai usahawan-usahawan kita yang telah pun berjaya menggunakan ruang yang ada, platform yang ada untuk mempromosikan bisnes ataupun perniagaan mereka. Dan kita nak tahu juga pengalaman yang lebih lanjut lagi daripada Puan Ella kita yang mempunyai ataupun lebih dikenali sebagai seorang usahawan yang berjaya lah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Hai, salam sejahtera. Dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami Puan. Apakah antara peluang yang wujud pada ketika Puan sendiri memulakan perniagaan? Okey, masa saya mula perniagaan tu 2019 lah. And then lepas tu PKP kan. Tapi di situ saya nampak macam kita dalam industri perabot lah kan kita panggil, ada barang macam orang order daripada China kan, banyak dekat luar. So kenapa kita tak boleh nak buat online untuk benda yang daripada Malaysia tu sendiri kan. So di situlah saya nampak peluang yang saya rasa okey, kita boleh buat local product sendiri, and then kita cuba marketkan online dan kita sendiri yang hantar barang semua tu daripada Malaysia. Kalau kita panggil, kalau pengguna boleh membeli barang yang dia orang tak nampak daripada China apa semua and ship ke sini, kenapa dia orang tak boleh nak membeli barang buatan Malaysia yang kita sendiri boleh hantar sendiri? Kalau ada apa-apa isu pun, kalau warranty pun senang kan. Maksudnya kalau ada setengah tu kita panggil bila barang sampai rosak ke apa kan, nak send balik pada China susah kan. Betul. So kita boleh ambil, so kita boleh bagi lebih servis pada kita punya customer sendirilah. Itu yang saya nampak peluang, sebab perabot benda yang besar. Betul. Kan kita nak ship, nak buka kedai apa semua tu bukan satu yang mudah kan. Kita nak ada space yang besar, sewa pun besar. Tapi kita tengok peluang, saya nampak kat situ barang daripada orang berniaga kan, ambil daripada China boleh hantar, so why not kita buatkan benda tu secara online. So di situlah saya nampak peluang dan saya cuba grab that opportunity lah. Jadi zaman PKP memang sesuatu yang mencabar. Bagaimana Puan wujudkan sistem dalam talian untuk membolehkan perniagaan seumpama itu berjalan? Okey, masa tu saya start dalam era PKP lah senang cerita kan. So saya pun rasa itu adalah salah satu opportunity yang saya dapat sebab semua orang masa tu duduk on phone. Betul. Kan duduk on phone, and then tak payah bayar duit kereta, tak payah bayar duit rumah. Masa tu ada moratorium kan. Di situ di kala saya pun ada begini, masa tu rasa mesti tak ada orang yang nak membeli kan. Tapi sebenarnya ada. So bila saya nampak orang semua dekat phone, so kita pun masa tu pun kita ada Instagram, Facebook. So saya banyak ambil gambar-gambar inspirasi, gambar-gambar rumah customer yang mana yang sebab kita dah kena switch kan betul-betul online kan, sebab tak boleh nak buka apa. Dulu saya pergi ke rumah lah, bawa beg katalog kan. Walaupun online tapi kita masih lagi pergi ke rumah-rumah kan. Kita bawa beg untuk tengok color apa semua kan. So saya nampak okey, so saya bagilah inspirasi, tengok rumah customer. So lama-lama bila dia on phone, kita try dia tengok
tengok, okey tengok ada lagi, tengok ada lagi, tengok ada lagi. So after a month dia order lah. Macam tu. Saya rasa itu yang apa kita panggil yang media sosial yang boleh membantu kita lah. Sebenarnya banyak opportunity. Kalau sebab media sosial ni kita reach dia besar kan? Betul. Sama macam TV lah, tapi TV ni lagi besar kan, tapi media sosial tu lebih mudah. So orang scroll. So kita lah macam mana kita as a pemilik bisnes macam mana nak grab that opportunity untuk customer tu pilih kita lah. Betul, saya kira kan time ialah zaman PKP tu kan, itu adalah ketika orang rasa macam tak tahu nak buat apa selain daripada memasak, orang berkemas rumah kan. Betul. Itu antara peluang yang baik juga lah kan. Maksudnya ialah dia akan nampak rumah dia kan. Betul, itu je ruang yang ada kan. Jadi kita akan manfaatkan ruang yang ada. Jadi ketika itulah juga Puan mengambil peluang yang ada untuk berkongsi antara produk-produk yang ada. Dan juga kalau boleh Puan kongsikan dari segi pemilihan produk lah ataupun perabot dengan kawasan-kawasan rumah. Sebab kadang-kadang kita ni suka perabot-perabot tertentu tapi mungkin keluasan rumah di ruang tamu tu agak tak sesuai kan. Jadi bagaimana nak dapatkan tips tu? Itu juga yang macam kita panggil opportunity jugalah yang kita bila kita tengok orang lain semua jual set. Kan kita ambil 3+2+1. Betul. Tapi saya nampak okey sebenarnya customer tak memerlukan pun 3+2+1. And then dalam market pun banyak jual yang benda 3+2+1 kan. So itu yang saya nampak okey. Tak, sebenarnya sebab kita ada kilang sendiri kan. So kita cakap okey why not kita just open to customer. Dia nak ambil 2-seater ke, dia nak ambil 1-seater ke. Kalau dia rasa rumah dia kecil, dia ambil 2-seater dulu. Kan? Kalau dia rasa dia tak ada bajet, dia ambil 3-seater dulu. Nanti dia dah ada bajet, dia tambah balik yang 2-seater ke mana dia nak tambah kan. So itu yang saya nampak opportunity juga yang orang lain tak ada, yang kita adakanlah masa tu. Itu dia. Penting tu kan. Dari segi sesuaikan warna dan sebagainya. Bagaimana untuk wujudkan pilihan yang pelbagai? Pilihan yang pelbagai maksudnya bagi choice lebih banyak pada customer. Sebab dari segi manufacturer, kita nak buat semua baru nak pasar akan memakan masa. Jadi bagaimana nak bagi pilihan kepada customer? Okey, sebab itulah kita bila saya nak bagi sesuatu yang you boleh pilih, you boleh ni, you boleh pilih colour, you boleh pilih design. So kita nak macam customer bagi kita masa untuk kita siapkan sofa. So kita ada gap. Kita tak ada buat ready stock. Kita memang buat custom made. Sebab memang kita custom made. So dia akan dapat apa yang dia nak, colour yang dia nak, design yang dia nak. Dia nak mix match macam mana. Tapi dia bagi time frame lah untuk kita siapkan sofa. So daripada dia kena terima lah kita punya time frame kan. Sebab daripada China pun kalau tunggu pun sebulan 40 hari juga kan. Tapi this one made from Malaysia. Dia punya colour, dia punya nak mix custom lah kan. Custom. So saya nampak dekat situ tak ada masalah walaupun kita buat sendiri, walaupun kita buat di macam skala yang besar pun, tapi kita dah adalah kita time frame kita berapa banyak. So dalam masa sebulan, 3 minggu macam tu, insya-Allah barang customer boleh siap lah. Baik, kita banyak bertumpu kepada industri perabot. Secara am untuk usahawan-usahawan yang mungkin berada dalam bidang yang pelbagai, apakah iktibar yang boleh mereka ambil daripada contoh seorang usahawan yang mencipta peluang, mencari peluang di mana peluang tu sebenarnya orang lain tak nampak? Saya rasa satu, kita tak boleh give up lah. And then nombor 2, kita sentiasa kena upgrade benda yang baru. Kita kena tengok apa yang boleh kita diperbaiki kan. So macam bila kita nak kita kena cari opportunity apa yang orang lain tak buat, kita kena buat. So bila kadang-kadang bila bisnes kita tak ada kita panggil bisnes kita biasa-biasa saja kan. Mesti kita punya value yang kita bagi kepada customer tu ada dekat tempat lain. Kan? So kita sentiasa kena cari opportunity, kena sentiasa mencari benda-benda yang kita boleh bagi extra lagi pada kita punya customer untuk upgrade lah. Untuk customer tu pilih kita. And then kita rasa bagi saya dalam bisnes ni dia bukanlah sesuatu yang senang. Dia adalah sangat susah. Saya rasa kalau siapa-siapa yang daripada bisnes kecil pun susah dia macam tu, kalau bisnes yang besar pun susah dia tu besar jugalah. So dia tak ada situasi yang di mana mudah aja semua. Mudah. Bagi saya kalau situasi di mana kita berniaga tu mudah aja, kita di era yang kita panggil apa? Bila kita benda tu stagnant, so maksudnya kita di comfort zone lah. Bila comfort zone, sesuatu boleh macam ni cakap boleh berlaku sekelip mata macam tu kan. Macam apa betul. So tak ada di era comfortable tu, tak ada. Bisnes mesti sentiasa
macam kita bekerja dengan orang lah kan. Kita walaupun kita business owner tapi kita kena ada kita pakai apa? KPI kita sendirilah. As a business owner kan. Betul. Kita kena ada target kan. Kita kena ada target kita. So kita kena ada KPI kita sendirilah as a business owner. Kalau kita okey aku business owner, akulah bos kan. Relax macam tu kerja kan. Semua harapkan staff macam tak boleh. Betul. Kalau kita rasa kita ada staff, kita bayar staff, tak, sebenarnya it doesn't work that way lah. Kita mesti kena ada effort juga kita as a driver of the company kan. Okey. Nah, dan yalah Puan mulakan perniagaan di saat waktu yang sangat mencabar lah kan. Maksudnya pergerakan yang terbatas kan. Maksudnya nak menerima tempahan tu pun susah jugalah pergerakan harian, nak mencari barangan dan sebagainya. Jadi bagaimana pada awal cabaran yang Puan hadapi ketika awal perniagaan ini? Saya ceburi bidang yang kita panggil tak ramai orang kita yang ceburi. So memang banyak isu. Tapi banyak isu. Banyak sangat banyak kan. Tapi sebab saya pun nampak opportunity ni, saya nampak kenapa tak ada orang kita yang betul-betul buat branding semua ni kan. So saya nak juga benda tu berjaya lah. Kita panggil, kita nak juga benda tu berjaya. So segala cabaran tu saya rasa memang banyak cabaran kan. Daripada stok, daripada staff kan, kita tahulah, daripada space kan, daripada kita panggil kita punya keuangan semua tu kan. So semua tu kena disusun dengan cantik lah. And then kita pun as a business owner, kita punya mental tu kena kuat sikit lah kan. lebih banyak kot. Okey. Sebab kita bila di isu pun kita tak boleh nak tunjuk dekat staff kan. Bila keadaan yang mencabar, kita tunjuk kita ni pula yang down, lagilah staff akan jadi down juga lagi. Lagilah staff kita akan jadi lebih down kan. So kita as a business owner ni, isu tu memang saya bagi tahu, cabaran tu memang banyak lah kan. Cabaran sentiasa ada cabaran kan. Betul. Nak buat sale sikit pun cabaran juga. Yang sale makin banyak makin besar. Ya betul kan. Okey, wow, itu dia bukan mudah Bukan senang nak jadi senang tau. Terinspirasi kita mendengar luahan daripada seorang usahawan yang memulakan perniagaan pada ketika kita berdepan dengan pandemik. Ya, betul. Cabaran cukup besar buat kita semua. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Laila Alwi, merupakan usahawan ataupun peniaga dan juga ataupun lebih dikenali sebagai Puan Ella lah. Okey. Dan juga selepas ini kita nak ke Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Cuaca cantik ke macam mana, Terence? Rasanya kebelakangan ini hujan lah. Hujan dekat sebelah petang tu. Betul atau tidak tekaan saya, kita akan melihat sendiri bersama dengan rakan tugas kita dari Jabatan Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Begitu juga di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca dilihat baik di hampir kesemua bahagian di sana, yang mana kami jangkakan keadaan ini juga boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dijangka berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah, juga di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Kuching. Oleh itu dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca
cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayuh semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan, teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat Aga sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. Angkat. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Bukan gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita bawakan kepada anda iaitu berkaitan dengan persidangan serantau kekeluargaan Islam 2023 iaitu yang akan berlangsung pada 21 sehingga 22 September di Masjid Putrajaya bagi membincangkan tentang isu-isu kekeluargaan. Apakah antara permasalahan yang sering kali berlaku ataupun mungkin konflik yang berlaku dalam keluarga dan apakah antara jalan penyelesaian yang dianjurkan oleh Islam supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Dan yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini iaitu saya kenalkan Tuan Haji Abdul Karim Zakaria, merupakan penolong pengarah kanan Masjid Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Haji, persidangan serantau kekeluargaan Islam ini melibatkan beberapa negara iaitu Singapura, Indonesia dan juga Brunei yang akan berlangsung pada 21 sehingga 22 September ini. Dan ini antara saya kira persidangan yang cukup baiklah untuk kita bawakan khususnya pada keluarga Islam sendiri. Kalau kita tengok di media sosial sendiri ataupun media sosial seringkali memaparkan pelbagai masalah ataupun krisis kekeluargaan. Dan ini antara ialah kita akan bawakan tentang permasalahan yang timbul dan apakah antara jalan penyelesaiannya buat kita semua. Sebagai permulaannya, Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sofi dan selamat pagi seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah, seperti mana disebutkan tadi, kita akan menganjurkan satu persidangan serantau kekeluargaan Islam yang akan bermula pada 20 hingga 21 September dan diadakan di Masjid Putrajaya. Ia dianjurkan oleh JAKIM melalui bahagian keluarga, sosial dan komuniti dan dengan kerjasama Masjid Putra dan juga kerjasama dengan RTM bahagian penyiaran yang akan menjayakan seminar ini.
fokus utama kita ataupun objektif utama kita ialah untuk nak mewujudkan kerjasama dan perkongsian maklumat, di mana dalam persidangan ini akan melibatkan negara Brunei, Indonesia dan Singapura yang dianggap sebagai negara serumpun. Kita mungkin ada masalah yang sama dalam serumpun itu dan kita mungkin ada keluarga daripada negara-negara berkenaan. Maka kita akan berkongsi bagaimana kita nak menghadapi isu-isu kekeluargaan yang seperti disebutkan tadi banyak berlaku pada hari ini sehingga menjadi satu isu yang besar kepada negara. Dan tujuannya kita nak membawakan mempromosikan bagaimana Islam datang untuk nak menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kerana Islam itu agama rahmah, agama kasih sayang, agama mawaddah, agama yang dekat dengan masyarakat, agama yang tarahum, ada toleransi. Kita nak promosikan pendekatan yang dibawa oleh Islam dalam menyelesaikan isu-isu kekeluargaan. Dan persidangan ini menjadi satu platform untuk kita mewujudkan kerjasama dan perkongsian dengan negara-negara serantau yang akan kita fokuskan apa masalah utama yang ada dalam keluarga, dalam individu, dalam anak-anak, dalam suami, dalam isteri. Isu-isu itu kita akan kupas dan kita akan cuba cari penyelesaian bagaimana kita nak menyembuhkan ataupun mengatasi masalah yang berlaku dalam kekeluargaan ini. Sehubungan itu kita mengharapkan persidangan ini yang akan diajukan dalam 2 hari ini akan mencapai objektif yang disebutkan tadi. InsyaAllah. Okey, dan siapakah antara ahli-ahli panel yang akan bersama-sama untuk persidangan serantau kekeluargaan Islam 2023 ni, Tuan Najib? Persidangan kita ini melibatkan negara jiran tetangga kita, Brunei, Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Maka panelnya selain daripada Malaysia yang terdiri daripada pakar-pakar kekeluargaan, pensyarah-pensyarah universiti yang berkaitan dengan pengajian kekeluargaan, dan juga kita akan libatkan pembentangan daripada negara-negara Brunei, Indonesia, Singapura yang selalunya disebut sebagai MABIMS, negara-negara MABIMS. Dan di antara mereka ini, selain daripada itu, kita juga akan mengajukan satu forum yang akan disiarkan secara langsung, forum perdana hal ehwal Islam yang disiarkan secara langsung melalui RTM1 setiap malam Jumaat itu, yang akan menampilkan beberapa tokoh seperti Ustaz Roslan, Ustaz Zarifi, yang mereka ini ada pengalaman berkaitan pembinaan keluarga dan ada keluarga yang pernah menghadapi masalah keluarga, yang akan share dengan kita, yang akan berkongsi dengan kita bagaimana cara-cara kita nak mendekatkan keluarga-keluarga ini dengan Islam. Dan selain daripada itu, ada pembentangan juga daripada pihak Masjid Putra selaku penganjur bersama, iaitu peranan masjid dalam menghadapi isu-isu kekeluargaan ini. Kita cuba nak mengetengahkan masjid dalam masyarakat supaya masyarakat itu dekat dengan masjid dan masjid itu dekat dengan masyarakat. Kedua-duanya perlu saling dekat mendekati. Kita mengharapkan supaya masyarakat itu apabila menghadapi sesuatu isu, masalah dan sebagainya, mereka menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk nak berkongsi, untuk nak merujuk, untuk nak mengadu. Jadi ini pun pernah sedang berlaku sekarang ni. Ada yang datang kepada masjid untuk menceritakan masalah-masalah, supaya apabila kita dapat kesan masalah masyarakat keluarga itu lebih awal, kita dapat mengatasinya. Masjid mungkin tidak dapat nak menyelesaikan masalah, tetapi masjid mungkin boleh membantu menunjukkan jalan cara bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku. Itu tujuan kita. Maka kerjasama di antara JAKIM dan bahagian masjid dan keluarga, sosial dan komuniti dan penyiaran yang akan melibatkan penganjuran program ini, kita berusaha untuk nak mencari penyelesaian yang terbaik, yang dekat dengan masyarakat, yang dekat dengan anak-anak, yang dekat dengan suami isteri. Kadang-kadang mereka ini berasa janggal untuk datang ke masjid untuk bercerita dan sebagainya. Dan JAKIM sekarang ini telah mewujudkan pusat kaunseling yang disebut sebagai KSK Care Center, yang menjadi pusat bagi membantu untuk memberi kaunseling kepada masalah-masalah keluarga yang telah diwujudkan di banyak masjid di seluruh negara, termasuknya di
di wilayah persekutuan, di Putrajaya dan di negeri-negeri lain, hampir 200 pusat KSK Care Center ini, yang mana pusat ini akan memberi khidmat kaunseling secara autoriti. Maknanya para kaunselor itu mereka yang berkelulusan dan yang diiktiraf, dan mereka ini memang akan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam keluarga. Kadang-kadang keluarga ini berlaku masalah kecil seperti masalah cemburu dan sebagainya yang membawa akhirnya kepada permasalahan yang besar, yang membawa kepada kes perceraian, yang membawa kadang-kadang kepada kes pembunuhan, bahkan yang membawa kepada kes bunuh diri pun ada. Jadi bahkan kami di masjid pernah menerima isu-isu yang berkaitan tidak suka isteri pakai pakaian, tidak suka isteri bersolek, tidak suka suami asyik bermalas. Isu-isu yang begitu yang berlaku dalam keluarga yang akhirnya membawa kepada masalah yang besar. Daripada kecil-kecil masalah membawa kepada masalah yang besar, ya pergaduhan, konflik, krisis dan sebagainya. Selain pada itu, mungkin juga akan berlaku masalah seperti kewangan, campur tangan orang ketiga, wujud orang ketiga dan sebagainya. Itulah yang banyak berlaku, yang selalunya dirujukkan kepada kita sebagai institusi masjid. Sekurang-kurangnya kalau kita ke masjid kan jumpa pada orang yang sepatutnya memberi nasihat, dapat nasihat yang betul daripada orang yang betul. Kan itu yang terbaiklah, dapat insya-Allah dapat membantu menyelesaikan masalah. Dan antara yang akan dibawakan topik-topik yang akan dibincangkan juga di persidangan Serantau Kekeluargaan Islam 2023 ini, kalau mungkin Tuan Haji boleh kongsi, boleh beri sedikit penjelasanlah juga berkaitan dengan topik-topik ataupun isu-isu yang akan dibangkitkan di persidangan itu nanti. Apa antara isunya? Antara tajuk utama yang kita bincang, kita membawakan tema khusus dalam persidangan ini, iaitu kesejahteraan ummah bermula di sini. Di sini maksudnya di keluarga, dalam rumah. Dan ummah ini sangat disebut dalam Al-Quran hampir 64 kali. Maknanya ummah itu satu perkataan yang Allah tekankan di dalam Islam. Dan ummah ini akan wujud daripada satu entiti yang kecil, iaitu keluarga. Bermula daripada keluarga akan jadi satu ummah. Dan apabila institusi itu akan memperkasakan tajuk-tajuk yang akan memperkasakan kehidupan berkeluarga, tajuk-tajuk akan memperkasakan hubungan suami isteri, hubungan dengan anak, peranan suami, peranan isteri, peranan anak-anak, itu semuanya akan terlibat. Kerana kita keluarga ini saling berkait antara semua satu lain, dan setiap orang perlu berfungsi dalam keluarga mengikut peranan masing-masing. Masya Allah, itu dia berkenaan dengan persidangan Serantau Kekeluargaan Islam 2023 yang akan berlangsung pada 21 sehingga 22 September ini di Masjid Putra, dan orang ramai boleh hadir. Kita menjemput mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk forum perdana Hal Ehwal Islam. Memang datanglah beramai-ramai dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan isteri, dan ia akan disiarkan secara langsung. Jadi pada hari Khamis malam Jumaat jam 9 malam, kira-kira jam selepas Isyak lah insya-Allah, yang akan menampilkan tokoh-tokoh yang memang terkemuka dan selebriti ikon lah dalam masyarakat, akan membincangkan isu-isu yang berkaitan insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Karim Zakaria, merupakan penolong pengarah kanan Masjid Putra Putrajaya, dan saya kira ini antara pendekatan yang baiklah yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam, dan ia juga dapat membantu kita dari sudut pandangan Islam sendiri, apakah antara penyelesaian ataupun solusi yang boleh kita berikan kepada masyarakat, kerana kadang-kadang mereka ni hilang arah, tak tahu apa antara perkara yang perlu untuk kita lakukan. Jadi insya-Allah hablum minallah hablum minannas, dua-dua kita kena jaga seiring supaya kita dekatkan diri dengan Allah. Insya-Allah kita dekatkan diri antara sama muslim supaya dapat membantu mereka menuju ke jannah insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita nak ke cerita Pagi Melaka para penonton, dan kita bersama dengan rakan pelapor kita iaitu Nur Farah Huda yang akan berkongsi berkenaan dengan perancangan program Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka. Silakan. Muhammad Haziq daripada Asas Indonesia. Baik, terima kasih. Selepas selesainya program Feed Malaysia yang dianjurkan Jabatan Belia dan Sukan JBS baru-baru ini, pastinya orang ramai nantikan apakah antara program ataupun aktiviti baru yang akan dilaksanakan oleh JBS terutamanya di Negeri Melaka. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut, saya bersama dengan pengarah JBS Negeri Melaka iaitu Tuan Khairul Adri Dato' Rosli. Terima kasih Tuan sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi Tuan, kalau boleh kongsikan selain daripada program Feed Malaysia yang saya katakan baru-baru ini
berlangsung, apakah antara program lain yang bakal dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan khususnya di negeri Melaka, Tuan? Silakan. Okey, untuk program selanjutnya selepas Fit Malaysia, kita ada Hari Sukan Negara pada 14 hari bulan Oktober yang mana kita laksanakan bersama Kerajaan Negeri. Kita akan bersama dengan program Smart Melaka yang akan diadakan di MITC, dan program Hari Sukan Negara akan melibatkan penyertaan daripada NGO sukan, penyertaan daripada jabatan-jabatan di dalam Kerajaan Negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Dan program lebih kepada bercorak fun walk, fun ride, dan yang paling utama ialah program senang aerobik kita, aerobikton, yang mana mendapat sambutan yang hangat setiap kali kita anjurkan. So selain pada Hari Sukan Negara, kita juga ada program-program yang berkaitan dengan rakan muda. Rakan muda ini ada 10 gaya hidup, yang mana program ini lebih kepada anak-anak sekolah yang berumur kepada 15 hingga 30 tahun. So program-program rakan muda ini kita bekerjasama dengan agensi-agensi NGO, dengan persatuan, dengan kelab rakan muda di dalam negeri Melaka. Baik Tuan, tadi Tuan ada cakap berkenaan dengan 10 gaya hidup rakan muda. Jadi kita juga sedia maklum berkenaan ini. Jadi apakah antara usaha yang orang kata dilaksanakan oleh KBS dan JBS sendiri dalam memperkasakan kesemua 10 gaya hidup yang dikatakan itu tadi, Tuan? Okey, dalam program rakan muda, pertamanya kita bekerjasama dengan kelab rakan muda di dalam negeri Melaka, iaitu melibatkan IPTA dan RPTS yang ada sekretariat rakan muda bersama dengan NGO Kelab Rakan Muda Tangga Batu, contohnya Kelab Rakan Muda Alur Gajah dan Kelab Rakan Muda di daerah Jasin. Dan dalam pengisian aktiviti Kelab Rakan Muda, contohnya kita akan anjurkan Rakan Lita, yang mana Rakan Lita ni akan melibatkan penyertaan macam perlombaan go-kart, pocket bike dan yang benda berkaitan dengan pemotoran. Selain itu kita ada Rakan Bumi, yang mana kita bekerjasama dengan Jabatan Pulau di Melaka, yang kita akan menganjurkan sport fishing dan poultering, kerjasama untuk kutip-kutip sampah dan gotong royong untuk Rakan Bumi. Itulah antara yang tu. Baik Tuan, terima kasih di atas penerangan itu tadi. Ya, kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia. Terus nantikan update-update orang kata daripada JBS di negeri anda sendiri untuk apakah program atau aktiviti selanjutnya yang akan dilaksanakan. Jadi, jom jadi lebih aktif untuk Malaysia yang lebih sihat. Saya kira sekian sahaja cerita pagi bersama saya Farah Huda Sahiran serta kru penerbitan dari Melaka. Kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Wow, semua fit ya. Baru tadi cakap pasal kesihatan, dah nampak dah kesannya. Jadi makin ramai rakyat Malaysia mementingkan kesihatan, makin meringankan sebenarnya beban kepada sektor kesihatan awam khasnya. Jadi kita semua boleh mainkan peranan dan tingkatkan kebertanggungjawaban bersama. Ya, kalau nak tips kesihatan boleh tanya Tuan. Tips kesihatan paling utama. Tak payah ada rambut. Okey. Meringankan beban keuangan sikit di situ. Faham? Okey. Untuk lelaki saja. Untuk wanita saya tak boleh sarankan. Tak boleh. Okey, dan seterusnya para penonton kami bawakan kepada anda seterusnya iaitu berkaitan dengan hubungan luar Malaysia, China perkukuh raih manfaat pelaburan. Dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu yang bersetuju dengan saya. Ya. Iaitu saya kenalkan Dr. Abdul Aziz Aziza, merupakan pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetamu yang bersetuju? Setuju. Ya. Dua beradik. Okey, jadi sebagai permulaannya, mungkin Doktor boleh memperincikanlah berkenaan dengan pertemuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Li Qiang, merupakan pertemuan kedua, dan kalau kita boleh kongsikan pada permulaannya berjaya memperolehi nilai komitmen pelaburan sebanyak 100,070 bilion ringgit dari negara kedua terbesar itu, dan ia juga dapat memberi impak yang cukup besarlah kepada Malaysia. Betul. Saya lihat ini perkembangan yang baiklah. Sangat positif kepada negara kita dengan apabila kerajaan menunjukkan komitmen dalam mempertingkatkan pelaburan luar, terutamanya daripada China,
Dan ini adalah perkara yang sepatutnya yang kita lihat perlu berlaku dan perlu dirancangkan lagi. Kita juga maklum bahawa China merupakan satu kuasa besar yang mana sangat penting, bukan setakat serantau ni sebagai dan juga satu dunia lah kita kata. China punya kuasa sekarang ni sangat kukuh dan kuat. Itu satu perkara yang kita boleh lihat secara apa orang kata secara literalnya lah. Tetapi pada masa yang sama kita lihat, kita juga faham bahawa ini adalah satu tanggungjawab kerajaan yang sepatutnya. Kerana kerajaan perlu membawa bukan sahaja China, banyak lagi pelaburan ke dalam negara. Dan jumlah ini saya fikir adalah jumlah yang konsisten daripada pelaburan-pelaburan yang telah negara China berikan kepada kita, menunjukkan komitmen dia kepada negara kita sejak beberapa tahun yang sudah lama. China telah memberi komitmen yang begitu konsisten terhadap pelaburan di Malaysia. Ya, dan kita lihat hubungan yang erat ini terbina sejak zaman Perdana Menteri yang kedua kita, Tun Abdul Razak, telah menjalin hubungan dengan negara China, menjadikan Malaysia negara Asia Tenggara pertama yang menjadikan hubungan diplomatik dengan negara China. Jadi hubungan kita dengan China tu rasanya sudah lebih daripada 50 tahun. Betul. Dan ini menunjukkan satu kesepakatan yang tinggi. Di antara China dengan Amerika di bawah Biden, saya lebih memilih kepada China sebab dia punya nilai-nilai lebih dekat dengan kita. Namun ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira dari segi tuntutan hak China ke atas Laut Cina Selatan dan sebagainya. Bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri harus menangani isu-isu berbangkit ini? Betul. Itu juga adalah merupakan ada sedikit risiko dan juga kita lihat satu boleh dikatakan ancaman. Tetapi saya fikir pihak pengurusan dan kerajaan dan juga ramai pemikir-pemikir, pemerhati politik dan juga ilmuwan boleh memberikan advice kepada kerajaan dan Perdana Menteri dalam hal ini. Kita sudah maklum bahawa China, kekuasaan China bukan sahaja daripada ekonominya, tapi juga turut menunjukkan kekuasaan daripada segi pelaburan luar lah, betul lah tu, financial. Tapi dia bukan baru bermula, dia sejak selepas berakhirnya Perang Dingin. Kalau kita reverse balik, berakhirnya Perang Dingin telah pun berlaku peningkatan ekonomi China, dan China terus secara konsisten membuat pelaburan dan membuat satu pelaburan yang agresif di luar. Jadi kita nak kata dia ni sebuah negara yang bukan begitu sensitif di dalam meneliti tempat-tempat untuk ni. Umpamanya di Afrika, dia buat banyak pelaburan dan bila negara itu tak bayar balik pun dia tak ada masalah. Tetapi adalah risikonya kan. Tapi saya fikir kita perlu bijak dalam menangani risiko inilah. Kalau kita tak ada risk, so tak ambil risk langsung pun kita pun tak boleh juga kan. Betul. Jadi selain daripada itu jugalah kalau kita boleh kongsikan, iaitu Malaysia telah pun menyertai Kexpo daripada tahun 2004 lagi, dan tahun ini juga akan melibatkan seramai 107 syarikat Malaysia daripada pelbagai sektor. Betul. Dan ini juga dapat membantulah dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga mungkin juga memperkenalkan peniaga-peniaga Malaysia sehingga ke peringkat antarabangsa. Betul. Doktor. Okey, hubungan Malaysia, China, dan kita melihat peningkatan yang syarikat-syarikat kita yang menyertainya, ini adalah satu perkembangan yang baik. Apabila banyak syarikat-syarikat kita juga mempunyai mendapat tempat di sana, dan saya juga pun mengharapkan peluang yang samalah daripada kerajaan China untuk membenarkan syarikat kita membuat pelaburan dan juga mendapat manfaat daripada sana.
Tapi secara geopolitiknya pula, kita melihat keakraban dan sinergi di antara Malaysia dan China ni adalah satu keperluan kepada China itu sendiri. Kerana rantau Asia Pasifik ini adalah rantau yang penting bagi negara tersebut. Jadi kestabilan dan juga kestabilan ekonomi dan juga ekosistem ekonomi yang seimbang antara negara-negara di serantau ni adalah penting bagi China. Kalau negara-negara serantau ni ada masalah daripada segi kestabilan politiknya, daripada segi kestabilan ekonominya, pengurusan ekonomi China sendiri akan terjejas. Itu saya punya pandangan daripada hal itulah. Dari segi sektor-sektor yang perlu kita gembelingkan supaya dapat menarik perhatian daripada pelabur-pelabur China. Apakah antara sektor yang pada pandangan doktor akan menjadi suatu yang betul-betul menonjol dan menarik minat para pelabur dari sana? Okey, saya melihat sebelum ini kita lihat bahawa pelaburan China ini dia memberi penekanan ataupun fokus kepada infrastruktur. Infrastruktur dibuat jalan dan juga sekarang ini kita lihat banyak investment dia beri kepada network teknologi, communication technology. So ini adalah bidang-bidang yang saya fikir bidang-bidang strategik yang China secara agresifnya memberi perhatian. Apa yang saya agak risaukan di sini adalah bagaimana pelaburan-pelaburan itu dapat dimanfaatkan atau daripada segi knowledge dan teknologi transfer kepada masyarakat kita di Malaysia. Itu satu perkara yang perlu difikirkan oleh pihak kerajaan lah, supaya kita bukan hanya memberi mereka ruang untuk membuat perniagaan dan sebagainya, tetapi gagal di dalam transfer knowledge, teknologi dan skill kepada masyarakat. Itu satu benda yang kita perlu fikirkan dan pihak pemerintah perlu membuat satu plan strategik dalam perkara ini. Okey, dan di Malaysia juga China juga mempunyai beberapa tapak perniagaan lah di Malaysia, khususnya kalau kita boleh kongsi juga berkaitan dengan communication construction company, ada juga Huawei, dan ia juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, rakyat Malaysia sendiri. Betul. Dan ini juga antara ruang yang baiklah untuk rakyat Malaysia agar dapat berkembang lagi dari segi teknologi dan sebagainya. Kenapa, Doktor? Betul. Itu kita lihat yang ada satu mungkin kesan ini mungkin mengambil banyak masa lah kan untuk kita. Tetapi saya fikir framework yang jelas untuk membangunkan keupayaan masyarakat di dalam bukan kita saja nak China datang melabur kepada Malaysia, tetapi kita juga perlu ada satu pemikiran dan perhatian bahawa 10-20 tahun lagi Malaysia juga, rakyat Malaysia, company Malaysia boleh melabur di luar negeri dengan mana knowledge transfer yang kita ada ataupun knowledge yang kita ada, teknologi yang kita ada daripada manfaat pelaburan yang kita dapat hari ini. So itu lagi, saya rasa lagi pentinglah dan perlu diberi keutamaan dalam hal ini. Ya, memang kalau kita lihat China Construction Company sebagai contoh membina ECRL di Malaysia, dan antara teknologi yang digunakan adalah sebuah gerudi berkuasa tinggi. Betul. Yang dibina khusus untuk menggerudi kawasan-kawasan di Banjaran Titiwangsa dan sebagainya. Namun sayangnya gerudi itu lepas digunakan akan dihantar balik walaupun dibina khas kita. Jadi itu adalah antara perjanjian-perjanjian di antara China dan kerajaan-kerajaan terdahulu. Bagaimana untuk kita elakkan perjanjian seperti ini supaya lebih memanfaatkan Malaysia? Itulah saya fikir pihak pemerintah hari ini perlu faham dan perlu melihat secara keseluruhan manfaat itu. Kita tak bolehlah itulah saya kata tak boleh hanya nak membiarkan satu pihak saja, mereka saja membuat keuntungan. Kita juga perlu memikirkan masyarakat kita yang mana mereka perlu juga mendapat manfaat sesuatu daripada sini. Saya juga ingin highlight bahawa kita tahu pelaburan ini penting. Pelaburan ini penting kepada negara. Pelaburan ini penting kepada masyarakat dengan menambah peluang pekerjaannya, dengan memberi meningkatkan pendapatan isi rumah dan sebagainya. Tapi nombor ataupun jumlah bilangan yang pelaburan itu bukan satu trofi.
Kita nak kena ingatkan juga bukanlah satu trofi kepada pemerintah atau kerajaan untuk dibanggakan, tetapi ianya adalah satu tanggungjawab untuk bagaimana pelaburan itu dimanfaatkan kepada rakyat. Itu saya fikir perlu ada plan yang jelas, planning yang jelas supaya kita dapat kita tak rugi, terutamanya masyarakat kita tak rugi. Orang-orang di bawah ini, kita sebut banyak mana pun pelaburan yang masuk, dia tak terima benda tu kan, tapi dia nakkan manfaatnya daripada segi dia tahu ada orang lain dapat manfaat, ataupun dia tahu dia boleh belajar sesuatu daripada pelaburan itu saya rasa itu cukup untuk masyarakat. Okey, dan mungkin ada akhir kata ataupun kesimpulan daripada doktor sendiri berkaitan dengan bagaimana, ataupun mungkin ada sikit saranan kepada pihak kerajaan sendiri untuk memperkukuhkan lagi ekonomi Malaysia dan juga selain daripada itu menarik pelaburan asing. Terutamanya daripada jumlah pelaburan ini, all in all kita kena bersyukurlah kita dapat pelaburan daripada China, dan ini bukanlah satu boleh berhenti dekat sini. Kerajaan perlu lebih kerja dengan lebih kuat supaya pelaburan ini terus meningkat, bukannya one off begini kan. Itu satu. Yang keduanya, kesimpulannya adalah satu, kerajaan juga perlu memikirkan satu plan jangka masa panjang yang komprehensif bagaimana untuk kita ataupun masyarakat mendapat manfaat yang sebaiknya daripada pelaburan-pelaburan yang masuk. Kita jangan macam saya kata tadi, selepas habis teknologi itu selepas sesuatu projek itu habis, dia bawa balik semua barang-barang dia, kita tak dapat apa manfaat. Jadi ini perlu difikirkanlah, insya-Allah. Betul. Baik. Itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abdul Aziz Aziza, merupakan pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Marat. Terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama. Ya. Sebenarnya kita menantikan pelaburan daripada luar negara, namun setiap satu pelaburan yang dibawa masuk itu perlu kita teliti agar memberi manfaat kepada rakyat setempat. Dan saya pasti kerajaan Malaysia Madani sedang melihat kepada perjanjian-perjanjian lama yang telah wujud untuk menambah baik dan mewujudkan satu ekosistem yang lebih komprehensif, bukan saja membawa masuk pelaburan tapi juga membawa masuk pertukaran teknologi. Ya, insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Kembali nanti ada satu lagi topik yang akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Memperkenalkan laman web Ion yang serba baharu. Alami pengalaman menempah kenderaan dan perkhidmatan atas talian. Platform interaktif yang menarik dan moden untuk tempahan kenderaan pilihan. Servis, terima notifikasi dan ikuti perkembangan kenderaan secara langsung melalui telefon pintar anda. Permohonan pembiayaan kenderaan dengan bank terpilih. Anda juga boleh dapatkan perlindungan komprehensif di laman web Ion.
Baik, kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan seperti yang mungkin anda jangka, kita akan berbincang tentang ION. Ya. Mungkin ramai yang sudah kenal. Sebenarnya semua rakyat Malaysia kenal ION. Tetapi adakah terdapat satu pembaharuan dari segi pendekatan ION kepada anda sebagai pembeli kereta? Ya, dan kita bersama dengan Tuan Akbar Daniel, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Automobil Nasional Berhad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami. Ya. Jadi, mukadimah sedikit. Kita mungkin ingin memberi refresher course. Siapakah ION? Okey, I think ION ni dah lama dalam market ya. Kalau kita tengok sebenarnya ION ni mula ditubuhkan pada tahun 1984 lagi. So next year sebenarnya tahun depan adalah tahun birthday yang ke-40. Wow. 40 tahun dalam Malaysia ni. Mula ditubuhkan untuk kalau ingat ION ni sinonim dengan Proton lah, projek National Car pertama dulu. Pada 1984 ditubuhkan untuk mengedar kereta-kereta Proton. Tapi sepanjang 40 tahun tu banyak sebenarnya brand-brand lain yang berada di bawah Proton, anak-anak syarikat ION ni, di mana kita ada Euromobil Sdn Bhd, di mana adalah pengedar untuk kereta-kereta Audi, Hyco Motor Sdn Bhd, di mana ia adalah pengedar untuk model-model Volkswagen. Kita juga ada ION Automat. ION Automat adalah pengedar terbesar untuk kereta-kereta Mitsubishi. Selain daripada itu juga kita ada Avis. Avis juga di mana kita beroperasi di 18 tempat seluruh Malaysia ya. Especially di airport atau lapangan terbang, di mana kita ada retail untuk short term punya sewaan dan juga untuk fleet leasing ya. Dan yang terbaru sekali, memandangkan semua sekarang tengah cerita pasal EV ni kan. So kita pun menjadi pengedar juga untuk Smart EV. Smart EV ni masih belum di launch di Malaysia. InsyaAllah Pronet, anak syarikat kepada Proton, akan launch anytime soon. So, kita juga adalah pengedar untuk brand Smart ni. So banyaklah di bawah ION ni sebenarnya. Kita kalau kita tengok sebenarnya kita adalah salah satu pengedar terbesar di Malaysia dari segi rangkaian yang merangkumi di seluruh Malaysia, North, daripada utara, selatan, timur dan juga East Malaysia. Okey. Jadi tuan mungkin boleh kongsi juga berkenaan dengan transformasi ke arah kependigitalan ni ya. Jadi mudahkanlah, sebab kadang-kadang orang tak sempat mungkin nak pergi tengok di showroom kereta sebagainya kan. Sekarang ni semuanya di hujung jari je tuan. Ya. Betul Raja. Kalau kita tengok sedikit history, dulu kalau kita tengok cara pembelian kereta ni pun semua secara manual pergi ke showroom. Tapi apa yang terjadi semasa COVID ataupun MCO masa tu, banyak menukar cara-cara pembelian, cara-cara mendapatkan informasi tentang kereta tu. So kita ambil krisis tu sebagai satu opportunity, ataupun bila kita tengok balik kita punya operasi, macam mana kita boleh improve lagi semasa MCO dan diteruskan sampai sekarang ni lah. So antara salah satunya adalah kita adakan website, laman web ion.com.my, di mana tuan-tuan boleh visit di ion.com.my, dan bukan setakat kita boleh tengok model-model yang dijual di bawah ION, rangkaian ION, kita juga boleh buat booking sebab kita dah ada e-commerce telah sedia ada dalam laman web ion.com.my itu. So boleh place booking straight away. Bukan setakat itu saja, sampai sekarang ni kita boleh even sampai buat booking untuk servis kereta. So servis kereta sekarang ni kadang-kadang kalau kita nak pergi nak callnya semua sekali kan, kadang-kadang ada yang angkat telefon, ada yang tak angkat telefon, ada yang 3 ring angkat telefon lama. So kadang-kadang kita nak tahu pula orang tu besok pukul 10.30 pagi contohnya ada ke tak slot. So kalau pergi ke ion.com.my, pergi ke service and maintenance, kita boleh select di mana outlet yang kita nak pergi. Kita ada di seluruh Malaysia dan kita boleh cek di mana slot yang ada besok and real time. Ya, katakanlah besok pukul 10.30 dah penuh, dia akan grey out. Sama juga macam kita buat pembelian dalam online tu. So kalau nak deliver besok pukul 10.30 tu dah tak boleh, maksudnya dia dah grey out. So sekarang ni semua up to that level tu semua dah okey. Boleh pergi ke pilih mana-mana outlet dan pilih masa yang tertentu untuk pelanggan pergi servis kereta. Dan bila pelanggan sampai di showroom pula, QR code akan dihantar melalui WhatsApp
Bila dah buat booking tu, so bila sampai tunjuk je QR code tu dan customer information akan ada dalam sistem kita. Memudahkan urusan pelanggan bersama dengan Ion dan juga pembiayaan dari segi insurans dan pembaharuan semula insurans itu juga boleh dilakukan. Boleh dilakukan di atas talian. Ya, betul. Banyak lagi itu adalah salah satu progres sekarang ni. Salah satu lagi kalau saya nak tambahkan sikit lagi information tu, antaranya adalah bagaimana kita boleh buat benda tu jadi online ataupun real time. Sebenarnya kita adakan masukkan satu sistem untuk bahagian after sales after sales untuk kita tengok kapasiti ataupun productivity technician kita ataupun BB untuk survey gitu. So kita masukkan WFM, sistem WFM lah tahun lepas, dan sejak kita masukkan sistem tu kita nampak productivity bertambah sebanyak 11%. You know, kereta banyak, throughput, maksudnya kereta yang datang servis almost double, meningkat almost double. Dan on top of that kita boleh arrange masa, timing, slot untuk kereta-kereta masuk ke dalam service center kita tu, dan productivity technician kita pun bertambah. Dan bukan setakat situ saja, overtime pula turun sebanyak 5%. So all good points lah maksudnya. So bila kita dah buat systematic di belakang tu, dan data-data tu kita boleh collect dan disalurkan kepada sistem kita, di mana customer bila nak book dia boleh check. Oh okey, besok pukul 10.30 contohnya ada slot. So itu adalah penambahbaikan ataupun digitalization, digital transformasi yang kita buat dalam Ion tu. Salah satu contoh. Apakah kerjasama baru yang akan diwujudkan dalam tahun 2023 dan bergerak ke hadapan? Okey, kerjasama ni saya rasa sekarang ni kalau bergerak secara solo tu pun bagus, tapi kita memerlukan banyak rakan-rakan niaga ataupun partnership antara salah satunya dalam grup DRB, di mana Ion yang adalah anak syarikat DRB 100% DRB. Di bawah DRB juga ada Bank Muamalat. So kita bekerjasama untuk mengeluarkan produk-produk yang unik ataupun untuk menarik pelanggan, memudahkan untuk apply loan dan juga interest rate yang menarik lah. Not only that, untuk bukan setakat itu saja, saya nampak pembelian atau pemilikan kereta ni sebenarnya dia very holistic, jangka masa yang panjang. So kita nak kena ada the whole ecosystem untuk make sure orang beli kereta, sebelum beli kereta, masa own kereta, nak jual kereta dan beli balik kereta. So kita journey itu kita make sure kita ada di setiap rangkai journey ataupun perjalanan customer dalam masa waktu membeli kereta dan juga memiliki kereta dan seterusnya untuk dispose kereta pada hari. Okey, jadi mungkin ada kata-kata kepada para penonton yang sekarang ni sedang memilih-milih nak untuk membeli kenderaan di Ion sendiri. Jadi Ion memberikan kemudahan, berbagai kemudahan lah untuk para pembeli khususnya. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada Tuan sendiri kepada mereka yang sedang menonton ni. Ya, kalau saya nak bagi tahu sikit, macam saya bagi tahu tadi, Ion adalah rangkaian terbesar di Malaysia. Berbagai model yang boleh. Katakanlah nak pergi ke entry model, tengok Proton. Kan, Proton kita ada, katakanlah Proton agak tidak menepati cita rasa, naik lagi ke model-model lain, ke Mitsubishi ada, even sampai ke EV, smart EV ni akan dilancarkan, dan juga kita ada Audi juga ada EV sekarang ni, Audi e-tron, Q8 e-tron maybe Terence boleh consider. Dia agak patutan sekarang ni. Okey. Dah memanggil tu Terence. So datang test drive, kita more than happy to have you. And then setakat itu saja, kami sedar bahawa di competition saingan dalam market ni agak stiff sekarang ni. So penambahbaikan dari segi digital dan juga customer service itu adalah area-area yang kita harus fokus, yang kita akan fokus dalam 2023 dan juga maju ke 2024 ni. Banyak-banyak lagi inisiatif akan diadakan di setiap Ion outlet dan juga Ion Group in total. So itu adalah sedikit sebanyak
Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdullah kerana sudi bersama kami dalam Satu Pagi Malaysia. Banyak telah kita bincangkan dan saya rasa anda juga mungkin ingin terus mencuba untuk melawat ke laman Sesawang Ion sekarang juga untuk melihat pembaruan yang dibaharui, yang dibawa dan juga untuk membantu anda mungkin memiliki kereta yang seterusnya ataupun merancang untuk memiliki kereta seterusnya. Okey, tadi Saudi dah memanggil lah. Dia dah memanggil pula. Okey, baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang setia bersama kami sepanjang 2 jam siaran ini. Nampaknya sampai di sini saja. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan hos yang lain. Sekian daripada saya Raja Sufia Raja Arif. Dan daripada saya Tan Syah. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Mengapa ucapanku selalu salah ditutur lembutmu? Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu, hanya kepadamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cinta